Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah. Waalaikumsalam. Subhanallah, subhanallah. Jadi, sebagai muslim apabila kita menerima salam daripada saudara Islam kita, wajib bagi kita untuk menjawab sama ada dalam hati atau dilafazkan kembalilah, kita mendoakan kepada dia adabnya. Jadi kerana Allah, kalau orang si jawab kadang-kadang mungkin sibuk dan sebagainya, kita pesankan baiklah. Mungkin kita pesankan baik orang si jawab, mungkin jawab dalam hati. Jadi kerana Allah, apapun, okey, kita sementara kita dah janji pukul 8.30 kita mula, jadi kita teruskan atau jadi siapa yang terlepas bahagian awal tu insyaAllah boleh dengar balik rakaman lah yang kita sediakan kelak insyaAllah. Jadi insyaAllah sebelum kita mulakan mana-mana majlis ilmu, baik kiranya kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. InsyaAllah kami kira-kira baca malam tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kita bacakan sedikit doa sebelum belajar. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. InsyaAllah, subhanallah, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita antara yang terpilih, kita antara yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan selayaknya yang kita sembah pada malam ini untuk bersama-sama untuk diperingatkan, untuk sama-sama menambah ilmu. Kerana hanya dengan menambah ilmu, dengan hanya dengan belajar, maka kita dapat mengenali Allah. Orang madah kalau tak kenal maka tak cinta kan. Kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi begitulah, kita kena belajar dan terus belajar. Jadi alhamdulillah, saudari Aida, sister Aida kita bersama-sama kita hari ini. Hari-hari sebelum ni tak kenal kan. Sekarang ni dah kenal, dapat panggil namanya, subhanallah. Jadi begitulah kita sebagai seorang muslim, kalau kita nak rapat dengan anak-anak kita, kalau kita nak rapat dengan seseorang, kita kena kenal orang tu kan, kenal daripada namanya, kenal daripada sifatnya. Jadi macam Kak Ila kita, selamat datang. Okay. Alhamdulillah dapat online makin ramai. Okay. Kita cuba tepati masa. Jadi sebagaimana kita sepatutnya tepati masa untuk solat. Ustaz. Sangat clear. Alhamdulillah. Clear dah suaranya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi betul lah. Jadi ini semua atas izin Allah. Kalau line kita tak bagus, kalau alat kita bermasalah dan sebagainya, semua telah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berusaha lah. Sebab ni semua telah ditakdirkan Allah. Semua macam sekarang ni pun takdir Allah. Kita dapat duduk ke baring ke, macam mana lah cara kita sekarang ni kan. Semua atas takdir Allah. Allah benarkan. Bayangkan kalau kita duduk kat angkasa lepas. Angkasa lepas tak ada graviti yang menarik kita ke bumi, kita akan berterbangan kan. Macam mana nak terbang melayang kan, tak ada tempat pada tempat kita letak satu barang, dia akan terapung kan. Dia akan terapung. Jadi ni semua atas takdir Allah SWT. Sekarang ni bumi ni pusing sangat pantas, tapi kita tak rasa pun kan. Kita tak rasa pun bumi ni berputar dengan sangat pantas. Kita tak pening pun bumi tengah berputar dengan sangat pantas dengan 24 jam. Bayangkan 24 jam pusing satu kitaran. Kita sekarang ni bukan kalau kita tengok matahari seolah-olah matahari mengelilingi kita kan. Tapi sebenarnya kita yang berpusing. Kita yang berpusing mengelilingi matahari. Jadi kerana Allah, ni semua takdir Allah, hukum Allah yang telah ditetapkan. Qada Allah. Kalau kita pernah belajar, siapa-siapa yang dah lama Islam, kalau yang baru Islam, kita ada beriman kepada qada dan qadar. Maksudnya tadi kita percaya kepada segala yang berlaku bukannya atas kebetulan atau semula jadi atau secara rawak tapi kita percaya bahawa Allah telah tetapkan, ada coraknya. Itu lagi bila kita tengok alam semesta kita ni betapa kompleks
complicated lah. Nak belajar tentang astronomi, nak belajar pasal geologi bumi ni, nak belajar pasal fisiologi manusia pun tak dapat nak habis dalam satu malam kan. Jadi betapa kompleksnya kan. Mustahil, tapi dalam kompleksiti tu ada corak, ada design kan. Malah dalam genetik kita kan, orang yang kita belajar geneticists, yang belajar genetik kan, 23 kromosom. Setiap sel yang sel yang menjadi hasil jantung, lain dia punya susunannya. Sel yang menjadi kau orang Melayu, orang Cina, orang Iban dan sebagainya, lain susunannya kan. Tapi semua ada corak, ada bahasanya. Malah tengok cap jari kita disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun akan memainkan satu peranan yang besar pada sekarang ni kan. Dan kita tengok buktinya sekarang, cap jari tak ada dua yang sama. Maksudnya macam mana? Tak ada dua yang sama. Sedangkan kalau ni kan, takkan tak ada satu kebetulan akan jadi sama cap jari kan. Jadi tak ada sama cap jari. Subhanallah. Okay. Tuan Syarizal pertama kali pertama kali dapat join Telegram kita pada malam ni. Alhamdulillah. Nampaknya usaha untuk menjemput rakan-rakan kita yang kita jumpa petang tadi. Alhamdulillah malam ni jumpa lagi sekali. Okay. Tuan Syarizal, cuba buka mikrofon sekejap. Assalamualaikum. Dapat buka mikrofon? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Line clear daripada Pulau Melayu. Okay, line clear daripada Pulau Melayu. Saya dah masalah. Okay. Alhamdulillah. Sudah. Tadi kami lupa update. Mak cari apa tiba buka udah belum update. Okay, insyaAllah. Jadi Allah ilhamkan juga untuk update. Ada orang terus blank macam ni. Masuk. Okay, memang benda tu semua kena belajar. Alhamdulillah. Siapa nak cuba buka lagi? Aida nak buka mic Okay, sis Aida mungkin nak test juga. Okay, Tuan Agus, kami minta izin lah kalau kita asyik bercakap, kita boleh tutup mikrofon agar tidak mengganggu orang lain lah untuk dengar ada suara-suara latar belakang. Biasalah, kami pun masuk ke bilik yang berbeza untuk elak daripada gangguan daripada anak-anak yang di rumah tu lah. Subhanallah, kalau ada seorang insyaAllah dalam bulan 5, doakan semuanya lancar durus lah. Okay. Aida ada masalah kah? Line si bagus kah? Dari sini online daripada Lambe, daripada Senadin. Subhanallah. Jadi apapun kami nak share dulu sebelum kita masuk tajuk kita, pahala dan dosa, bahagian keempat, insya-Allah bahagian terakhir kita nak cuba habiskan. Malam semalam kita tengok dalam Al-Quran apa yang telah disebutkan tentang pahala dan dosa, bagaimana Allah ceritakan bagaimana Nabi ajar kita tentang pahala dosa. Kalau terlepas, tengok balik rakaman, kita tak akan ulang balik untuk malam ni. Di malam ni kita akan tengok bagaimana penentu kebahagiaan. Pahala dosa ni penentu kebahagiaan. Dah balik dari soalan bocor. Kalau ikut objektif, apa penentu kebahagiaan kita? Penentu kebahagiaan kita sebenarnya pahala dengan dosa ni tadi. Pahala dengan dosa ni yang penentu kebahagiaan. Kalau banyak pahala kita, maka berbahagialah kita nanti akan datang. Tapi kalau banyak dosa kita, hati kita tak akan tenteram. Itu kita cerita pada awal lah. Pahala, kita akan berasa tenang. Bila banyak dosa, kita akan berasa kucak kacil lah, gusar, gelisah dan sebagainya. Kadang-kadang kita bila mana kita datang ujian, kita tak dapat nak rasa tenang tu tadi dengan ujian yang menimpa kita, maka sebenarnya banyak lagi dosa-dosa lain yang kita lakukan. Yang kita lakukan menyebabkan hati kita jadi tak tenang. Jadi kerana Allah, sebelum Bro Syah nak kongsikan tentang tentang pahala dan dosa. Jadi just nak ingatkan balik lah, pentingnya kita ada hubungan dengan Al-Quran kita. Bro Syah ada satu buku tentang ibrah dari Juz Ammah ni, bawa daripada Kuching. Juz Ammah daripada Hidayah Center Kuching. Kita tengok ada buku-buku ekstra kan. Jadi minta izin lah, dia orang minta satu kan. Jadi ni buku Juz Ammah. Buku Juz Ammah ni juz yang terakhir. Juz ni maksudnya tadi bukan juz orange, juz yang ni kan, juz minum tu. Bukan juz ada Z lah, juz. Juz ni tadi merujuk kepada 20 muka surat dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran tadi, siapa yang ikut petang tadi kita dah ceritakan, ada 604 muka surat. 604 muka surat. Bila 604 muka surat, dia 4 muka surat tu dia tak dikira lah yang depan. Depan tu tak dikira. 604 muka surat. Dua lagi, wallahualam, masuk juz mana Bro Syah pun tak pernah tanya. Tapi satu juz ada 20 muka surat. Maksudnya tadi 20 darab 30 juz. Ni juz Ammah ni juz yang ke-30.
30 yang belakang-belakang. Surah yang belakang-belakang. 30. Semua surah-surah yang kat belakang-belakang. Surah belakang-belakang. Ini sebagai pengetahuan am kita. Jadi Al-Quran ni, dia daripada dulu sampai sekarang. Dijaga dalam bentuk kitab. Dijaga dalam bentuk hafazan. Dihafal juga. Dihafal. Ada orang kat Miri ni, bukan tak payah cari jauh-jauh. Dekat Miri ni aja. Dekat pejabat agama. Ada sekurang-kurangnya seorang lah. Dekat pejabat agama yang berusyah kenal. Kalau dalam Miri ni ada berapa banyak yang berusaha kenal lah. Berusaha kenal yang hafaz Quran daripada awal muka surat sampai hujung. Tapi sebagai manusia pastilah kita ada lupa dan segi sana kan. Tapi ada yang banyak yang hafal. Subhanallah Tuan Adam. Alhamdulillah join kita lagi sekali malam ni. Nampak gaya malam tak ada ni. Online daripada Kuching ya. Tuan Adam, Assalamualaikum. Macam radio tanya. Tuan Adam online dari sini dapat join tak? Dari Kuching kalau ikut semalam dari Kuching Okey, mungkin keadaan tengah bising kat sana dan sebagainya. Dah hilang balik. Line tak berapa baik lah tu. Okey, jadi kena Allah mungkin nanti dia join lagi. Apa pun kita teruskan ni sekali. Juz Amma ni juz yang 30 dalam Al-Quran. Jadi bila Brosyah cakap tadi kena ada hubungan dengan Al-Quran, kita kena belajar buka Al-Quran. Kalau sebelum ni Brosyah cakap sekurang-kurangnya 1 ayat sehari. Siapa yang dah dapat buku terjemahan Al-Quran, pouch brochure dalam kereta. Dalam pouch tu ada pocket mini size Quran mini. Kalau tak ada Quran terjemahan, sekarang ni kita zaman teknologi kan. Dalam handphone boleh download Quran bahasa Melayu, Quran.com dan sebagainya kan. Surah.my dalam versi website. Kalau tak nak install, bukalah pakai versi website tadi versi website Quran.com, Surah.my. Ini 2 website yang dalam bahasa Inggeris, Surah.my dalam bahasa Melayu. Jadi kena Allah, tapi itulah kena fahami terjemahan tetap terjemahan. Kita kena belajar balik apa sebenarnya yang diterjemah. Apa sebenarnya, sebab kadang-kadang lain terjemahan, lain perkataan yang digunakan untuk terjemahkan satu ayat. Alhamdulillah ada sister Aina kita, Aina Syahira. Jadi Alhamdulillah mungkin sister Aina kita nanti sama-sama mungkin malam ni dengar dulu. Kita tak adalah brosyah terus tolong cerita pasal pahala dosa terus kan. Pahala dosa. Jadi malam ni kita ada syllabus tentang pahala dan dosa bahagian terakhir nak ceritakan. Jadi sebelum cerita pasal pahala dosa, okey, just siapa yang baru masuk just nak kenalkan kita kena ada hubungan Al-Quran, kena baca selalu. Mungkin Aina pernah tengok buku ni kat Pejabat Hidayah Center Kuching. Jadi kita nak kena adalah ibrah. Di malam ni Brosyah nak kongsikan satu ayat dalam Al-Quran, surah-surah yang kat belakang, surah-surah kat belakang pun memang buka je Al-Quran yang belakang sekali. Kalau ada 3 kul tu sebelah kiri, surah yang Brosyah nak kongsi ni sebelah kanan buku surat tu. Jadi dia surah An-Nas, surah An-Nas pula. Iza jaa nasrullahi wal fath. Betul lah surah An-Nas. An-Nasr. An-Nasr. Betul ke sebutan An-Nasr? Bukan An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Bukan An-Nas. Ni An-Nasr. An-Nasr. Ayat yang pendek 3 ayat je. Macam 3 ayat ya. 3 ayat saja. 3 ayat saja boleh dihafal. Selain pada suratul Fatihah, kita belajar surah pendek-pendek ni. Cuma Brosyah nak bagi latar belakang sikit ya. Kebanyakan surah-surah yang dalam belakang-belakang ni, yang belakang juz 30 ni, sebenarnya surah yang awal sampai ke dalam yang sampai kepada Nabi. Kita kena tahu Al-Quran ni diturunkan sikit. Dia bukan bermula ayat pertama diturunkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bukan ayat tu yang sampai dulu. Ayat yang pertama sampai dulu apa? Iqra. Bismillah. Suruh kita belajar. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi itu surah ayat 1 hingga 5. Bukan seluruh surah sampai 1-5 dulu sampai dulu. Jadi subhanallah. Jadi hebatnya Al-Quran ni, walaupun dia hantar sini sana sini, disusun cantik je susunan dia. Jadi Allah, mudah bagi Allah sampai 23 tahun diturunkan kepada Nabi Muhammad sedikit demi sedikit. Ada masa tu sampai sebulan tak datang wahyu kan. Tak datang wahyu. Wahyu ni maksudnya kata-kata Allah tu tak sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi diajar melalui malaikat Jibril. Jadi ayat An-Nasr ni tadi, dia unik dia. Kalau ayat yang lain, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ni cerita tentang suratul Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah 112. 112 ni surah Al-Ikhlas. Ni yang lepas suratul Fatihah memang
orang Islam kebanyakannya hafal suratul Ikhlas ni tadi. Tentang ciri-ciri Allah. Katakanlah Allah itu satu. Allah itu Ahad. Allah itu Ahad. Hari Ahad maksudnya hari satu. Hari inilah hari Ahad. Hari Ahad hari satu. Bukannya hari Isnin hari satu. Hari Ahad ni hari satu. Ahad. Jadi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahus samad, tempat bergantung segala makhluk. Bukannya bukan Allah bergantung dengan kita. Kita yang bergantung dengan Allah As-Samad. Dialah As-Samad. As-Samad ni maksudnya tempat bergantung kita. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pendek je 4 ayat ni, boleh hafal. Ni pun banyak bagus baca sebelum tidur. Sebelum tidur baca supaya ingatkan kita siapa Tuhan kita, macam mana ciri-ciri Tuhan tu tadi, insyaAllah. Tapi yang brosya nak kongsi malam ni surah An-Nasr, surah yang pendek. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. InsyaAllah baca terjemahan Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, yakni semasa engkau, wahai Muhammad, berjaya menguasai negeri Mekah dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai, maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya dia amat menerima taubat. Jadi kena Allah, kalau kita tengok ayat yang disampaikan ni tadi, kalau ayat-ayat lain dalam Al-Quran macam suratul Ikhlas, dia banyak berkenaan tentang akidah kita, keyakinan kita, kepercayaan kita. Keyakinan kita, kepercayaan kita. Banyak surah-surah lain pun kan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas kan. Semua surah ni cerita pasal yang datang awal sebab Nabi Muhammad dia ada 2 peringkat. Nabi mula-mula di Mekah, dakwah di Mekah sendiri, baru naik sebagai Nabi pada usia 40 tahun. Sekarang ni brosur dah masuk 41 tahun lah. Umur 40 tahun ni tadi, subhanallah, 13 tahun, ni just nak cerita, bukan nak samakan brosur dengan Nabi, bukan. Tak selayaknya. Just nak beritahu, dan nak beritahu bahawa kalau perjuangan Nabi kita, 13 tahun dekat tempat sendiri, nak dakwah keluarga-keluarga, orang Arab sendiri yang dekat Mekah sendiri kan, untuk terima Islam, untuk terima Allah sebagai Tuhan selain sembah. Sebab manusia pada zaman tu, dia dah mula sembah patung, sembah ni, atau mengasosiasikan atau mensekutukan Allah dengan ada wakil-wakilnya. Na'udzubillah. Jadi kita tak boleh macam tu. Kita kena sembah hanya Allah. Sembah Allah macam Allah. Sembah Allah, bergantung pada Allah. Nak doa kepada Allah, tak payah doa kepada anaknya, atau kalau betul lah ada anaknya kan, tapi jangan, kita sebagai Muslim jangan kata Allah ada anak. Because apa? Walam lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak atau diperanakkan. Ada bapa Tuhan, ada mak Tuhan dan sebagainya. Tak ada. Tak ada anak Tuhan, cicit Tuhan, isteri Tuhan, tak ada. Tak ada. Jadi memang tidak beranak dan diperanakkan. Ya, Allah tak sama macam kita. Manusia memang macam tu. Kita perlu ada pasangan, barulah ada anak dan sebagainya. Lain tadi Nabi Isa kan, Allah pada kun fayakun, maka lahirlah Nabi kan. Tapi kalau kita nak kata Nabi Isa hebat, lagi hebat Nabi Adam. Tak ada mak, tak ada bapa. Lagi hebat. Jadi kenapa Nabi Adam tak disembah? Jadi kalau kita nak guna logik tu lah, kalau kita guna logik tu, tapi tak, kita masih sembah Tuhan yang satu. Jadi kembali kepada cerita surah An-Nasr, iza jaa nasrullahi wal fath, diceritakan apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kita tengok kat sini Ini cerita bila Nabi Muhammad dah berjaya, bila dah berhijrah Nabi Muhammad, Fatul Mekah. Kita tengok bila Nabi Muhammad dapat bukan kuasai, datang dengan secara aman, bukan nak bunuh-bunuh dan sebagainya. Waktu tu orang yang dekat Mekah yang sebenarnya sebelum ni tentang Nabi Muhammad ni, dah kuasa Nabi Muhammad kat Madinah memang hebat, tentera ni hebat. Datang Mekah, Fatul Mekah, dia tengok ramai-ramai orang masuk Islam berbondong-bondong masuk. Jadi bila kita tengok macam kita sendiri hari ni, kita tengok orang Islam hari ni sangat ramai. Alhamdulillah. Semua sini kebanyakan lah, kecuali saya dengan Nura Aina. Aina tadi Aina Syahira. Kami berdua sajalah yang lahir Islam. Yang lain-lain ni semua saudara baru. Yang asalnya dilahirkan bukan Islam, tapi Allah bagi hidayah. Allah bagi hidayah untuk terima Islam. Jadikan Islam sebagai cara hidup. Sembah Tuhan yang satu. Tak kira lah.
memang kerana diri sendiri rasa bahawa Islam ni yang sebenar, yang lain-lain tu memang tak sesuai dengan hati dan sebagainya. Sebab Islam ni sepatutnya fitrah. Kalau kita tengok manusia kan, semua yakin Tuhan ada, tapi Tuhan yang macam mana? Jadi kita ni sembah Tuhan yang selayaknya disembah, iaitu Allah. Walaupun kita tak nampak Allah, tapi kita tahu kewujudan memang ada. Ni disebutkan dalam dan ni bila nanti kalau orang kata Tuhan macam mana, nanti kita start lah mereka-reka. Tu kita tengok orang kreatif kata dia sendiri Tuhan dan sebagainya. Tu kreativiti bila ada diperbolehkan Tuhan tu dinampakkan. Jadi wallahualam, ni hikmah Allah ciptakan. Ni ujian. Ini adalah satu ujian juga. Walaupun kita tak nampak Tuhan, tapi dengan bukti-bukti kita yang kita ada di sekeliling kita, kita tengok sendiri pun Allah cipta benda-benda yang kita tak nampak, tapi kita sendiri yakin bahawa benda tu wujud. Contohnya kita yakin tak handphone kita sekarang ni ada elektrik, ada bateri yang menghasilkan elektrik, yang memberi elektrik, tapi elektrik tu nampak ke tak? Macam lampu, kita tengok kipas berpusing dan sebagainya. Elektrik tak nampak, kita tak nampak elektrik, tapi elektrik tu berfungsi oleh kerana elektron tu bergerak dalam wayar elektrik dan sebagainya kan, dalam bateri kita tercas dan sebagainya. Oleh kerana tu kita yakin elektrik ada sebab handphone kita on kan, handphone kita on, lampu kita terpasang, kita tak nampak benda tu tapi kita yakin benda tu ada dengan kita. Jadi yakinlah bahawa kita kena belajar tu, rasa ihsan tu tadi, kena belajar bahawa walaupun kita tak dapat tengok Allah, tapi yakin bahawa Allah tengah melihat kita sekarang ni, tengah online sekarang ni. Tengah online sekarang ni, Tuhan tengah melihat kita, tengah mendengar isi hati kita, tengah dengar kita. Boring lah bro Syah ni cakap apa semua, cakap seorang dan sebagainya. Tapi itulah sekarang ni, kalau ada siapa-siapa ada soalan dan sebagainya, tapi ikut topik lah, janganlah tanya soalan yang susah yang bro Syah pun tak pandai nak jawab kan. Tak pernah makan pati sarang burung, jadi tak tahu pula pati sarang burung halal tak halal lah, tak pernah cuba, tak punya. Tapi pernah tengok produk tu dalam pasaran, ada cok halal, wallahualam. Nanti kita check, tak sempat lagi nak check. Nanti Kak Afikah tadi tanya nanti insyaAllah siapa yang tahu boleh tolong jawab lah. Okay. Jadi ada soalan satu lagi, doa tu pun tak pernah dengar lagi. Nanti kita carikan apa yang doa yang dimasukkan. Jadi balik kepada cerita surah At-Nas sebelum kita masuk cerita dosa pahala tadi, insyaAllah. Just nak cerita, sekarang ni Allah tengok kita, sebenarnya orang Islam ramai sebenarnya. Kita tengok dalam grup komuniti Hidayah Miri kita aja, hampir semua lah. Yang berusaha tahu ada seorang lagi dan grup kita ni pun ada seorang lagi yang Allah telah jinakkan hati dia. Jinak sebagai mu'alaf, tapi belum lagi bersyahadah. InsyaAllah kita doakan. Kita doakan yang seorang tu, dia nak belajar dulu, tak apa. Kita tak ada rahsia. Dalam Islam kita tak ada rahsia, tak ada ni. Semua telah disampaikan. Islam telah sampai kepada kita dengan sempurna. Cuma kita tahu tak tahu jawapannya. Mana yang betul, mana yang salah. Itu yang kita tak tahu lagi kan. Jadi kita kena belajar dengan alim ulama, dengan ustaz-ustaz yang ada, yang ramai bagi ceramah kat masjid, yang kat pejabat agama, yang kita mufti negeri kita dalam Malaysia ni sendiri kan. Banyak penceramah-penceramah kita, banyak ustaz-ustaz kita yang kita boleh rujuk. Subhanallah. Dan seluruh dunia pun banyak mufti-mufti dan sebagainya. Dan walaupun kita berbeza pandangan dalam beberapa perkara, tapi dari sudut akidah kita sama. Kita masih sembah Allah yang satu. Kalau ada orang ajar Allah ada anak, something wrong lah orang tu. Allah atau dia kata dia wakil Allah sebagai Nabi. Nauzubillah. Kita minta jauh lah daripada manusia-manusia macam ni kan. Jadi itulah kita kadang-kadang ada benda yang kita belajar tu benda yang salah, tapi sepatutnya kita dalam sembahyang kita ihdinas siratal mustaqim. Kita minta Allah sampaikan orang-orang betulkan apa yang kita ada kefahaman salah. Sebab tu Bro Syah tanya selalu kalau ada kemusykilan, ada benda yang tak ni kan, benda yang tak senang di hati, tanya soalan tu. Jadi insyaAllah penjelasan ni ada. Kalau penjelasan yang ustaz ni tak meyakinkan, tanya lagi ustaz lain. Kadang-kadang atas ilmu seorang-seorang kan, kita kena cari. InsyaAllah jawapan dia ada, insyaAllah. Okay. Jadi bila balik kepada surah An-Nas ni tadi, bila kita tengok Allah ajar kita tengok orang Islam ramai sekarang ni, orang Islam ramai berbondong-bondong masuk Islam. Adakah kita tadi dah sampaikan tak dakwah kita? Kita ajak keluarga kita untuk sama-sama kembali kepada Allah yang satu. Kembali tadi tapi tak semestinya jangan bercakap. Kita kena tunjukkan dulu peribadi kita, jaga sembahyang dan sebagainya, ada amalan-amalan kita kan, puasa dan sebagainya. Kita tunjukkan baik, sambungkan silaturahim
bersabar walaupun orang jahat dengan kita, kita bersabar kan. Kita bersabar, bukan balas dengan kejahat, bukan buat balas dia balas jahat, bukan buat balas kita balas dengan kebaikan. Sebab kita nak dakwah dia balik kepada Islam, balik kepada yang benar, yang benar. Apa yang baik itu, apa yang benar itu, sebenarnya itulah Islam, itulah Islam. Tapi ukurannya macam mana? Ukurannya kena balik kepada Al-Quran yang Allah telah sebutkan apa yang baik untuk kita. Okey, jadi subhanallah. Apa yang halal untuk dimakan, apa yang haram dimakan, apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat dan sebagainya. Jadi Allah ajar kita bila mana kita tengok orang Islam masuk berbondong-bondong, walaupun kita tadi tak buat dakwah, kita tak ada buat dakwah pun, macam Fatu Mekah kan, oleh kerana mungkin takut masa tu, takut dengan orang Islam, takut dibunuh ke, takut dia apa ni semua. Tapi ada tak semua kerana ketakutan dan sebagainya kan. Ada yang memang dah ni, tapi inilah peluang Allah bagi contohnya panglima perang yang Bro Syah tahu, sahabat Nabi juga, apa nama dia tadi? Astagfirullah. Panglima perang yang paling hebat. Dia asalnya menentang Islam. Khalid Al-Walid, betul. Terima kasih Aina. Terima kasih. Bila kita kadang-kadang ni berusaha dah start lupa kan. Jadi Alhamdulillah Allah hantar saudari sis Aina kita teringatkan. Khalid Al-Walid. Nabi sendiri tulis surat kepada Khalid Al-Walid sebelum Fatul Mekah. Kata ke dia kenapa masih nak ni kan, sedangkan Islam ni kebenaran. Sekarang ni kenapa sekarang ni tengok Allah bersama dengan orang Islam masa tu, Allah bantu bagaimana Madinah pada asalnya Yathrib tempat yang orang tak pandang pun tempat tanah yang busuk Yathrib maksudnya tempat yang busuk ditukar nama jadi Madinah, sebuah kota Munawwarah, kota yang bercahaya, Madinah Munawwarah. Jadi orang Islam masa tu tengok Madinah dengan Nabi ada dekat Madinah masa tu, maka datang sinar Islam, berubah 180 darjah, bukan 360 darjah, berubah Madinah Munawwarah. Tanya kat Panglima Walid, Panglima ni Khalid Al-Walid tadi salah seorang sahabat Nabi, asalnya musuh jadi seorang sahabat. Jadi seorang sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi, yang belajar dengan Nabi tentang Islam tadi kan. Jadi tertarik sebenarnya, bukannya ni dia atas sebab dia pilih side bila waktu perang. Tapi bila ni terbuka hati Allah, dengan izin Allah terbuka. Seorang yang awalnya menentang Islam tapi akhirnya kembali kepada Islam tanpa ni. Itu kita sebenarnya dalam sejarah Islam, bila Islam ni kita tengok Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, boleh belajar tentang sejarah Islam. Memang ada pemimpin-pemimpin Islam yang kejam dan sebagainya, tapi bila mana ada pemimpin yang betul-betul mengikut apa yang Islam ajarkan, kita tengok terbuka kira macam mana ayat Bro Syaful tak pandai. Ni pertama kali cerita kan. Dia tercari-cari ayat macam mana nak terangkan benda ni. Sebab tanpa paksaan, tu istilah dia. Tanpa paksaan orang masuk Islam. Walaupun tadi, contohnya tadi, bila pembukaan kota Mekah, pada asalnya Nabi Muhammad diusir kan ke Madinah. Bukan diusir, terpaksa lari sebab memang dah 13 tahun. Bukan masa yang pendek kan. 13 tahun diboykot, diseksa orang Islam dekat Mekah dan sebagainya. Orang makin Islam makin ramai. Kita hari ni pun tengok bila kita tengok kita sendirilah, tak payah cerita kita nak menyampaikan Islam. Kita baru nak masuk Islam sebagai saudara baru nak masuk Islam. Tentangan yang hebat daripada keluarga kita sendiri, daripada orang yang keliling kita, yang kenal kita, yang sama-sama bukan Islam ni, kenal kita, dia orang jadi tak kawan, padahal kita masih orang yang sama. Masih ni. Cuma ubah dari segi kepercayaan, dari segi keyakinan kita. Itu yang kita ubah kan. Dan kita yakin dan percaya bahawa kita akan jadi orang yang lebih baik bila mana kita belajar Islam jadi sebagai cara hidup kita. Jadi subhanallah, kita tengok tentangan hari ini. Jadi bila kita tengok Islam ni tadi, Allah ajar bila orang masuk Islam, kita tengok beramai-ramai dah. Kita hari ni dah beramai. Apa yang Allah ajar ni semua hidayah daripada Allah punya kerja. Hidayah yang Allah, orang ramai-ramai masuk Islam. Macam kita tengok kat pejabat agama Islam kat Miri hari ni kan, tiap-tiap minggu ada orang syahadah. Ada orang buat dakwah, tak ada orang buat. Tiap-tiap minggu ada orang syahadah. Sama ada sebab kahwinan, sama dia sebab sendiri, tengok video kat YouTube dan sebagainya, datang hidayahnya. Allah tengok persoalan-persoalan dalam ni, orang datang hidayah. Jadi bila datang hidayah, kita tengok daripada awal tahun ni sampai sekarang ni dah 30, 40, 50 orang dah
kita ada saudara baru tanpa kita sedari. Yang dirang-dirang ni lah kita kena ajak, kena ajak untuk sama-sama belajar. Sebab kalau hanya sebab perkahwinan, hanya sebab ni, maka tak ada manfaat lah dia ni tadi. Dia tak dapat meraih kelebihan yang ada dalam Islam ni tadi. Kelebihan dalam Islam. Jadi kerana Allah, jam pun dah pukul 9. Kita kena masuk tajuk. Kita masuk tajuk sekarang. Di dalam masa setengah jam, insyaAllah kita akan cuba habiskan apakah penentu kebahagiaan. Penentu kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat nanti, insyaAllah. Jadi, penentu kebahagiaan adalah membanyak-banyakkan pahala dan menghindari daripada dosa. Itu je jawapan paling pendek. Tapi kita nak tengok ulasan daripada Al-Quran, daripada hadis. InsyaAllah daripada situ kita akan dapat penjelasan yang lebih jelas lah untuk kita fahami nanti, insyaAllah. InsyaAllah saya minta izin untuk share screen. Okay. Right. Subhanallah. Masih bersama, insyaAllah. Masih lagi hidup lagi ngelaban. Pada orang Iban. Lagi hidup lagi ngelaban. InsyaAllah malam-malam ni memang masa yang mengantuk lah. Kita dah seharian. Mungkin bekerja macam tadi petang. Allahuakbar. So, InsyaAllah hebat lah. Hebat orang memang saudara baru kita yang datang bersama petang tadi. Naik Grab, naik Maxim. Atau driving daripada jauh dan sebagainya. Memang hebat lah. InsyaAllah Allah nampak usaha kalian. Walaupun dah belajar, sebenarnya hari Rabu lepas datang lagi nak belajar benda yang sama. Tapi insyaAllah setiap kali kita ulang ilmu, insyaAllah ada benda baru insyaAllah kita dapat belajarkan, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita ada modul untuk Hidayah Center ni. Macam anak-anak kita, kalau dia pergi sekolah ada kelas Asas Fardu Ain. Kalau kita kat sini, kita ada silibus 3 tahap, insyaAllah. Jadi siapa yang pertama kali, Alhamdulillah, pertama kali join kita macam saudara Agus. Ni saya nak tunjukkan. Sebenarnya banyak lagi nak belajar. Banyak lagi belajar dalam Islam ni. Ilmu sangat luas. Tapi itulah tadi. Taklah tadi kita kena apa ni? Macam mana? Nah, kalau boleh memanglah kita nak cepat-cepat pandai kan. Tapi yang penting sekarang ni kena belajar. Tu je, kena usaha belajar. Sebab tu sekarang ni Rosyah sediakan setiap Sabtu dan Ahad, setiap hujung minggu kita ada kelas-kelas macam ni. 1 jam, 1,5 jam. Kadang-kadang hampir lah. Kadang-kadang hampir 2 jam. Okay. Jadi hari ni kita nak sambung lagi cerita pasal pahala dan dosa. InsyaAllah tak lama lagi, minggu depan kita cerita pasal syurga dan neraka. Kat mana destinasi kita nak pergi. Kalau kita tak tahu macam mana sekarang, jadi sebab tu kita tak termotivasi untuk belajar kan. Jadi sebab tu kita kena Allah. Saya dah tekan salah ni. Okay. So kita akan sambung cerita tentang pahala dosa. Mana ni pahala dan dosa, penentu bahagia serta sengsara hidup di dunia dan akhirat. Jadi subhanallah. Okey, sama-sama kita lihat sebelum Bro Syah masuk ni tadi, ada siapa-siapa dah tengok tak bro, ada satu video pendek tentang kartun yang kita ceritakan. Tanpa kita sedari sebenarnya hidup kita kat dunia ni sementara. Bayangkan kalau kita kat syurga neraka tu hidup selamanya. Pada asal selama-lamanya kita duduk kekal selamanya. Kita sebenarnya makhluk manusia ni kita dicipta untuk hidup selama-lamanya. Subhanallah. Tak ada pengakhiran lah, tak ada pengakhiran. Tapi pengakhiran kita dekat dunia ada. Tapi kita akan bersambung lagi perjalanan kita. Pada asalnya kita diciptakan di syurga, roh-roh kita berada di syurga, kan? Ditiupkan roh Nabi Adam pertama dan manusia pertama dan kita seterusnya, lanjutan seterusnya kan. Jadi tiap titik kita telah ceritakan bila Allah cipta manusia, sebenarnya Allah telah ciptakan tempat dekat syurga untuk semua manusia. Semua manusia daripada Nabi Adam sampailah manusia terakhir yang dikatakan seorang pengembala kambing, dekat hari dah nak kiamat dia pun tak tahu benda tu, dunia dah nak berakhir kan. Dunia nak berakhir dia pun tak tahu. Daripada seorang pengembala dia tak tahu. Sampai manusia terakhir tu Allah telah sediakan syurga, tempat untuk kita. Sebab kalau kita katakan macam mana besarnya tempat syurga tu kan. Syurga sebab kita tengoklah sendiri alam semesta kan. Kita ni hanya duduk dekat satu bintang je. Matahari kita tu, satu bintang. Sedangkan bintang yang kelihatan 300 bilion trilion bintang yang ada kat langit tu yang nampak. Yang tak nampak lagi tak tahu kan. Dan ada planet-planet di sekeliling setiap bintang tu. Setiap ada bintang. Jadi tak mustahil bagi Allah untuk cipta syurga yang seluas-luasnya. Sebab bukti, kita tengok bukti Allah ciptakan alam semesta ni. Jadi Allah ciptakan syurga tadi seluas-luasnya. Jadi bila seluas-luasnya, kita sini sebenarnya makhluk yang kekal untuk duduk dekat
syurga dan Allah ciptakan. Cuma sekarang ni Allah nak sayang kita, Allah belas kasih kita. Kalau macam kita sayang anak, pasti kita nak ajar anak. Ada anak yang termotivasi dengan ganjaran syurga, pahala ni tadi kan. Tapi ada yang memang macam mana ya kata, memang tak makan lah dengan ni kan, sebab dah biasa hidup senang dan sebagainya. Tapi dia akan Allah ni tadi dengan hukuman, dia nak ajar manusia dengan konsep dosa atau hukuman neraka tu tadi, neraka tu tadi kan. Dan inilah kisah dia, kita cerita pasal pahala dan dosa kan. Bila kita buat pahala, kita akan rasa tenang, dan pahala tu sendiri adalah ganjaran, ukuran ganjaran. Setiap kebaikan yang kita buat, Allah bagi satu pahala, akan bagi pahala, dan Allah akan gandakan mengikut. Kalau bayangkan, kalau kita niat saja, kita fikir saja, ni kita dah cerita dalam bahagian 1, 2, 3 kita cerita, kita fikir sahaja dah dapat pahala, belum buat lagi, kita buat dapat 10 hingga 70% kali ganda, 10 hingga 700 digandakan bila kita buat hanya. Sedangkan dosa pemurahnya Allah, kita baru fikir, aku fikir nak menipu lah, aku nak fikir nak buat sesuatu, baru fikir tak kira lagi, tak dikira. Tapi kalau kita dah buat, baru dia start catat kan. Ni pemurahnya Allah. Tapi Allah nak ajar kita sebenarnya, kalau kita tak inginkan macam kesenangan dunia, sebab kita dah terbiasa dengan selesa, tapi takutlah dengan hukuman Allah, hukuman Allah atas dosa-dosa kita. Dan jangan kita fikir pula kita tak ada dosa kan. Aku jaga sembahyang, aku jaga pahala, aku banyak pahala dengan sedekah dan sebagainya. Tapi adakah kita betul-betul melaksanakan semua tanggungjawab kita? Termasuklah menyampaikan dakwah Islam ni tadi kepada orang-orang yang semua yang kita kenal. Sebab sekarang ni kita tak ada Nabi lagi kan. Anak-anak kita, kawan-kawan kita yang rapat kita yang belum lagi Islam, kalau ada keluarga lagilah, tu tanggung yang lebih besar lagi kan. Tapi janganlah berkonfrontasi kan. Kena ada cara hikmah, hikmah ni maksudnya cara yang ada wisdom, ada kebijaksanaan. Dengan kebaikan, kita hantar bantuan, kita selalu hadiahkan, kita buat makan-makan, ni cara hikmah lah. Kita jaga mak bapak kita kan, ni kan, jaga mak bapak kita dan sebagainya. Dan kita pujuk sikit demi sikit, sampailah kita create demand tu. Ni dakwah fardiyah, create demand. Kenapa awak selalu ni adik selalu atau kakak selalu atau anak ni nak kenapa selalu jaga sembahyang 5 kali sehari dan sebagainya. Sampai dia orang tanya, itulah pintu kita untuk bercakap tentang Islam. Sinilah kita dapat ketenangan. Sini sembahyang ni lah tempat kita minta ampun dengan Allah. Daripada sembahyang ni juga kita minta bantuan daripada Allah untuk sabar, untuk hadapi segala ujian yang ada ni kan. Jadi kita boleh cerita kat situ. Dan sembahyang ni dari segi kesihatan boleh cerita juga. Boleh cerita dari kesihatan akan menjadikan kita lebih sihat kan. Subhanallah. Jadi subhanallah, ni lah boleh jadi awet muda. Subhanallah, awet muda. Jadi bila otak kita cergas kan, sujud cukup darah sampai ke kepala kita kan. Kalau kita tak pernah sujud tu, maka ada satu bahagian kat otak kita tak pernah sampai darah, tu yang menyebabkan kita start lupa ingatan, babur dan sebagainya kan. Jadi daripada awal, kalau kita memang ni tadi, insyaAllah banyakkan sujud. Bro Syah maksudnya tadi, pandai lupa nama Khalid Al-Walid, kena banyak lagi sujud. Na'udzubillah. Kena cuba lagi kena cuba insyaAllah. Subhanallah, dulu ingat, sekarang ni pandai lupa, dah lama tak sebut kan. Jadi subhanallah, alhamdulillah. Di sinilah kita kena faham bahawa hidup dunia ni sebenarnya sementara saja. Tapi itulah ladang untuk kita dapat hidup senang kemudian, hidup bahagia bukan saja di dunia, tapi ke akhirat nanti, sebenarnya dekat dunia ni lagi bahagia. Kita bahagia ni maksudnya, kan kita cakap tadi kan, bila kita buat pahala, hati kita rasa tenang, rasa gembira, tak susah hati kan, kita dah laksanakan tanggungjawab kita, kita buat sebaik-baik kita kan, kita dah berusaha kan, walaupun tak pandai-pandai lagi nak baca ayat-ayat lain, tapi Al-Fatihah kita dah usaha sebaik mungkin untuk hafal. Bacaan tahiyat tadi kita cuba sebaik untuk hafal kan, macam mana nak ucap salam kepada Allah, sampai kepada Nabi yang soleh, orang yang soleh, ada 3 rangkaat dalam surat At-Tahiyat tu tadi, kena belajar. Yang itulah yang skrip yang kita ada edarkan tadi, ada letak dalam grup juga. Siapa yang tak datang tadi, ada letak dalam grup apa maksud tahiyat. Jangan kita dah lama Islam, ni kebanyakan orang yang lahir Islam pun 2 kali 5 juga, macam mualaf juga kan, dah hafal tapi tak tahu apa benda maksud kan. Fatihah pun tak apa maksud,
Fatihah pun tak apa maksudnya. Belum lagi tanya-tanya yang lain-lain. Yang zikirnya, yang wiridnya, na'udzubillah. Kita minta jauh lah. Kita ni bukan binatang, tak boleh lepas tahap menghafal. Kita sepatutnya belajar untuk faham apa yang kita ucapkan tu tadi ya. Jadi insyaAllah. Ini insyaAllah di sinilah kita kena faham bahawa dunia ni sebenarnya singkat dan apa ni yang berbanding kalau kita banding 20 tahun ke 40 tahun ke 60 tahun ke 70 80 tahun ke kita kat dunia kan sebenarnya sangat singkat berbanding dengan perjalanan kita nanti nak sampai syurga tu satu perjalanan yang panjang sampai kat syurga tu selama-lamanya berbanding dengan tu lah jadi sebab itulah kita sekarang ni kat dunia ni kena belajar kena latih diri kita untuk jadi ahli syurga untuk buat yang baik, cakap yang baik, tunjukkan yang kebaikan. Itulah sebenarnya. Sebab tu Islam datang tu Bro Syah sangat kita sedih lah. Bila mana Islam dilabel sebagai teroris, suruh bom diri, suruh bunuh orang sesuka hati. Tak ada. Islam tak ajar macam tu kan. Islam ajar kita untuk kalau itu tempat kita kan. Orang serang kita, orang ni kan. Kita kena pertahankan diri. Jadi takkan rela hati tak nak berperang kan. Jadi kita kena lawan balik. Ni menentang ketidakadilan kan. Jadi insyaAllah yang ni kita kena jawab sebetulnya. Bukannya bermaksud jihad tu tadi perang. Tak. Perang tu bukannya berbentuk, tak semestinya berbentuk apa ni dengan bom, dengan senjata dan sebagainya. Tapi perang kita ada perang yang lebih besar daripada perang jihad tu tadi. Iaitu jihad melawan nafsu diri kita sendiri untuk jadi baik. Lawan sebab bisikan-bisikan ni ada kan. Bisikan-bisikan halus. Syaitan ni tadi. Syaitan. Manusia tak dilahirkan. Kita sebagai orang Islam, kita tak katakan seorang bayi yang baru lahir. Kau ni berdosa. Kau ni memang teruk kan. Kita tak katakan bayi tu tadi memang ni kan. Bayi tak tahu apa-apa kan. Bayi tak tahu. Yang menjadikan seseorang tu jahat dan sebagainya adalah keliling. Persekitaran. Bisikan syaitan tu tadi yang menjadikan manusia tadi yang jahat. Yang manusia yang jahat ni tadi mempengaruhi manusia lain. Dan ini sebenarnya yang mencorakkan manusia tu untuk menjadi jahat. Jadi na'udzubillah, kita jangan berkata bahawa kita tadi dilahirkan aku memang jahat, aku memang jauh. Yakinlah bahawa Allah pintu untuk rahmat Allah, pintu pengampunan Allah sangat luas. Sebab tu kita kena belajar untuk jaga hubungan Allah melalui sembahyang kita tadi. Jadi kerana Allah, kita sama-sama kita tengok ni semua adalah terjemahan. Jadi kalau siapa nak tengok ayat asal dia dalam bahasa Arab, buka Al-Quran, disebutkan Bro Syah ajar kat sini. Kita tengok sini surah Al-Mu'min. Al-Mu'minun ni rasanya kan? Surah Al-Mu'minun. Al-Mu'min surah 40 ayat 17. Surah yang ke-40. Kalau Al-Quran ada 114 surah, ini surah yang ke-40. Kalau Al-Fatihah surah yang pertama, surah yang ke-114 yang hujung sekali surah An-Nas. Surah An-Nas surah manusia. Jadi Al-Mu'minun ni orang yang yakin, orang yang percaya, orang yang beriman ni tadi. Orang yang mukmin adalah orang yang beriman kan. Orang yang beriman, orang yang meyakini. Muslim dengan mukmin berbeza. Muslim dia mengaku adanya Allah, adanya Nabi Muhammad sebagai rasul. Itu seorang muslim. Dia mengaku dua benda ni kan. Tapi sebagai mukmin bukan sekadar itu saja, dia beriman pada Allah, pada para malaikat, pada kitab-kitab yang diturunkan, pada rasul-rasul yang dihantar sebelum Nabi Muhammad pun. Kita beriman pada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam sendiri kan. Semua cerita ni ada dalam Al-Quran. Ada 25 Nabi yang diceritakan dalam Al-Quran. Ada 25 Rasul dalam Al-Quran diceritakan. Dan mukmin tadi adalah salah satu surah dalam Al-Quran surah 40. Apa yang Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, surah 40 ayat 17 ni tadi, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberikan balasan dengan apa yang diusahakan. Tidak ada apa yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisabnya. Subhanallah. Disebutkan di sini Allah Maha cepat hisabnya. Jadi bila kita rasakan, bila lagi hari pembalasan ni, hari perhitungan kan, hari pengadilan. Bila hari pengadilan? Bagi kita rasakan panjang. 60 tahun, 40 tahun. Syah sekarang ni pejam celik. Dulu rasa masih ingat lagi zaman-zaman sekolah menengah. Sekarang pejam celik. Lepas tu zaman universiti sekejap. Lepas tu zaman bekerja awal-awal, kerja swasta, kerja kat Majlis Islam. Pejam celik 13 tahun berlalu kan kat Majlis Islam. 13 tahun. Sekarang ni
dah tahun pertama, baru masuklah tahun pertama. Ini baru masuk tahun pertama bersama Hidayah Center. Nanti pejam celik juga, pejam celik juga. Wallahualam, doakan moga berusaha istiqamah sampai ke hujungnya bersama Hidayah Center sebagai sebuah NGO. Kita start kat Miri ni untuk santuni mualaf-mualaf kita. Jadi InsyaAllah sekarang ni baru mula kan. Tadi tak tahulah berapa lama lagi Allah izinkan kita untuk terus bersama. Tapi apa pun nanti pejam celik juga. Memang setahun, 2 tahun, 3 tahun silap dah. Sekarang ni ni pun pejam celik juga. Hari ni perjumpaan ke-46. Berusaha start kelas ikut modul Hidayah Center pada bulan September tahun lepas. September tahun lepas. Betul lah. Dia baru dilantik dalam penghujung bulan 8, tengah bulan 8, awal bulan 9 tu kita start kelas guna modul Hidayah. Tapi sebenarnya dah start juga kelas guna modul Jaiz awal lagi dari bulan 5 lagi kita buat bulan 5. Tapi itulah pejam celik 46 kelas dah. Setiap minggu ada 2 perjumpaan, dah 46 kelas dah kita adakan. Ni pejam celik, cepatnya betapa cepatnya. Rasanya yang mualaf-mualaf kita yang dalam grup dapat tengok sendiri kan. Berusaha letak iklan bila nak masuk, bila nak kelas. Jadi ada alhamdulillah Allah buka hati. Ni semua kerja Allah. Allah buka hati untuk join kita pada malam ni. Jadi bukan nak ni kan. Ni masing-masing kita kan. Ni sebenarnya bukan kebetulan, Allah sendiri yang pilih kita untuk ni tadi. Kenapa ni? Dah lari dah. Ni kisah semalam ni. Bukan, turun bawah. Ni tadi Right. So al-mu'minat. Jadi bila sebutkan amat cepat hisapnya, amat cepat, sungguh Allah cepat dia merujuk kepada sebenarnya kita rasa panjang kan. Panjang tapi nanti bila hari perhitungan kita nak tunggu giliran tu. Bayangkan daripada manusia pertama sampai manusia terakhir, kita dikumpulkan semua anak kita, cicit kita, nenek moyang kita yang sebelum-sebelum kita, semua dikumpulkan. Semua dikumpulkan pada hari pembalasan tu. Kita akan menunggu jauh lebih lama daripada kita hidup kat dunia ni tadi. Nauzubillah. Jadi sebenarnya kita rasa jauh tu tapi sebenarnya kita nak sampai hari pembalasan sekarang ni pun kita fikir bila Allah nak start kira semua pahala dosa kita kan. Dekat akhirat nak tunjuk, nak dapat tangan kanan ke tangan kiri yang kita cerita semalam lah. Ada apa ni? Tempat simpanan. Sebab kita manusia memang Allah tahu, tapi nanti dia nak tunjuk kita kan. Kat manusia suka minta bukti. Kita suka minta mana kan. Minta bukti kalau nak kata kita bersalah tadi kan, kalau dekat mahkamah kan, kita mana bukti kan. Jadi oleh kerana Allah tahu sifat, Allah hantar bukannya sekadar ada buku kan, malaikat tadi yang mencatat tu pun ada juga. Malaikat yang mencatat jadi saksi juga, sama-sama jadi saksi. Malah pada hari perhitungan ni, semua anggota badan kita, semua benda-benda yang kita pernah berinteraksi kat dunia ni kan, almari ke telefon yang kita dah guna ni, boleh jadi saksi juga. Nauzubillah. Boleh jadi semua benda, insyaAllah semua benda akan jadi saksi bahawa kita berada di situ dan sebagaimana dan sebagainya kan. Saat dan waktu semua akan tanpa gagal dan kita tak akan dapat betapa adilnya mahkamah Allah, hari pengadilan Allah. Kita akan rasa Allah subhanallah cepat. Semua akan cepat. Dia akan cepat hitungnya sebab semua dah perfect. Tak ada yang salah. Timbangan berat amal semua perfect. Dari segi sukatan dan sebagainya. Nauzubillah. Jadi kita yakin bahawa inilah Allah Maliki Yaumiddin. Dalam al-Fatihah, Raja pada hari pembalasan. Kita rasa kenapa ni kan? Ni ujian manusia. Jadi sekarang ni orang zalim dengan kita kat dunia tak rasa tak adil. Dunia rasa tak adil kan. Dunia tak adil, duit asyik tak cukup dalam poket dan sebagainya kan. Gaji kecil dan sebagainya, kita rasa tak adil dan sebagainya. Tapi sebenarnya tu semua ujian Allah yang Allah bagi. Semua ujian yang Allah bagi, kita dapat usaha sahaja kat dunia ni. Kita rasa kalau tak ni kena usaha lah. Macam mana nak cari rezeki lebih dan sebagainya. Tapi bukan cari rezeki dengan cara haram, tapi cari rezeki dengan cara yang halal. Dan insyaAllah kalau kita buat dengan cara yang betul, macam orang bukan Islam sendiri, siapa yang bila kita jujur kan, jujur berniaga, betul-betul nak tolong orang, bukannya sekadar nak jual barang, bukannya sekadar nak dapatkan untung, tapi betul-betul nak tolong orang, murah rezeki kita kan.
murah rezeki. Orang akan recommend kita, orang akan selalu beli barang kita bila kita jujur dalam sukatan kita buat kuih kan, rasa sedap dan sebagainya. Bukannya kita kurangkan kurangkan gula dia ke, kurangkan tepung dia ke. Bro Syah tak pandai nak masak terus terang cakap, jadi tak tahu macam mana nak cerita bab masak-masak ni lah. Tapi kalau macam contohnya macam komputer, orang tak pandai bab komputer kan, kita bagi brand yang cikai lah, yang tak bagus. Orang tu tak pandai, kita tak jujur kan. Jadi sebenarnya kalau kita nak jual barang pun kita kena cerita betul. Ni yang low grade, yang grade yang bawah, yang tak ada jenama. Yang ni yang diketahui, Kingston, Apacer. Contoh kita nak upgrade RAM kan. Dari segi dia punya size, kita pun jujur juga dari segi sukatan. Oh, ni dah upgrade RAM 1 gig ke 2 gig, 3 gig. Untuk bab komputer bolehlah Bro Syah ceritakan kan. Jadi kena jujur dalam kita punya jual beli tu, barulah orang percaya dengan kita, orang selalu agak kita murah rezeki kita. Ni semua takdir Allah kan. Allah berikan orang Islam ke bukan Islam, bila dia jujur, dia pandai dalam perniagaan, dia jujur dalam pekerjaan, bukannya ni, insya-Allah Allah akan bantu. Allah akan bantu untuk murah rezekinya. Tapi kalau Allah tak bagi pun murah rezeki, ada sebabnya. Bila kita dalam musibah, dalam kesusahan, sebenarnya satu nikmat Allah bagi kita, kita akan dalam sembahyang kita, ya Allah, kita akan ingat Allah kan, selalu ingat. Itu satu nikmat, dapat ingat Allah dalam susah kita, dalam sakit kita, sakit pun satu musibah, satu musibah kita rasa satu, tapi sebenarnya satu nikmat juga yang Allah bagi bila kita sentiasa ingat Allah. Tapi yang sedihnya, bila kita sakit, kita salahkan Allah. Bila kita sakit, kita tak ingat Allah pun, kita tak buat tanggungjawab kita untuk solat dan sebagainya. Itu satu musibah. Jadi satu musibah yang memang betul-betul bala lah. Jadi satu bala untuk, bukannya musibah tu jadi satu bala, bukan satu nikmat bagi seseorang. Jadi Alhamdulillah, bersama kita ada Bro Syah yang tahu di sini, ada yang tak berapa sihat, yang Allah beri ujian. Tapi percayalah, sebenarnya satu nikmat Allah. Tak pernah sampai masjid, dah sampai masjid. Tak pernah semayang berjemaah, dah semayang berjemaah. Jadi ni semua, jangan kita tunggu kita pula. Percayalah bahawa kita yang badan kita sekarang ni bukan selama-lamanya akan sihat. Pasti satu masa Allah akan tarik satu persatu. Gigi cantik dan sebagainya. Bro Syah ceritalah. Usia 40 satu gigi kekal hilang. Kalau tak cabut memang sentiasa sakit lah. Sebab dia rosak kan. Jadi kena cabut. Allah cabut. Waktu sakit tu bukan main. Kita fikir macam mana nak hilangkan sakit gigi dan sebagainya. Dah hilang. Bila dah hilang satu gigi, hilang juga nikmat makan. Nikmat makan pun hilang. Nak gigit sebelah yang kosong tu dah kurang lah kan. Nauzubillah. Jadi kita kena belajar untuk sentiasa mensyukuri selagi mana Allah bagi, dan bila Allah tarik, kita banyak-banyakkan istighfar atas silap kita juga. Siapa suruh tak gosok gigi selalu, tak jumpa doktor gigi selalu dan sebagainya kan, untuk jaga kesihatan gigi dan kita. Semua ni atas takdir Allah. Allah tak bagi dia, kita tak jaga. Macam kita tak jaga kereta kita, jarang cuci kereta. Bila dah 9 tahun, comotlah rupa kan, scratch sana sini, rosak ni, nampak ni. Tapi kalau kita pandai jaga daripada awal, walaupun 9 tahun masih cantik lagi, masih berkilat lagi kan. Tu istilah dia lah. Istilah sama juga dengan iman kita ni. Bila mana kita dah terima Islam, awal-awal dulu ingat balik bila awal masuk Islam, aku nak belajar betul-betul Islam ni tadi dan sebagainya. Aku nak betul-betul jaga hubungan aku dengan Tuhanku. Tapi mana pergi semangat tu? Kena jaga. Tu sebab tu kena belajar dan belajar selalu. Ni subhanallah, pukul berapa dah? 7 minit lagi Okay, insyaAllah. Okay, jadi ayat surah yang kedua, surah Al-Isra'. Jadi Allah sebutkan dalam kurungan ni, siapa yang pertama kali, dalam kurungan ni sebenarnya tak ada dalam ayat Al-Quran, tapi membantu kita. Jadi orang yang terjemah tu membantu kita untuk apa yang disampaikan dalam bahasa kita lah. Ingatlah, yakni suatu hari, dalam kurungan sekali lagi, yang di hari itu kami panggil, suatu hari kami panggil tiap umat. Sebenarnya dalam ayat tu, suatu hari kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Okey, dengan pemimpinnya. Dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu. Dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Subhanallah. Jadi semalam kita dah cerita, Ilyin. Ada tempat yang dinamakan Ilyin. Kitab Ilyin yang menyimpan semua amal baik kita kan. Amal catatan kebaikan kita. Walaupun sekecil zarah.
dicatatkan dalam buku tu kan. Jadi diceritakan kat sini, siapa yang terima buku tu, buku amalan yang baik tu tadi, memang kita akan berbahagia nanti, tak payah. Memang bahagia, memang dah tahu kat mana tempat kita. Tempat kita nanti dah tahu destination kita kat mana. Memang kat syurga kan. Jadi di sinilah kita kena usahakan banyakkan kita amalan kita kan. Walaupun sedikit, walaupun hanya join online macam ni saja kan. Kena istiqamah ni maksudnya konsisten kan. Konsisten belajar dan terus belajar dan belajar. Tak belajar dengan brosya, belajar dengan sis Aina kita nanti kan. Ada ngaji kan, sis Aina kita. Jadi insya-Allah teruskan belajar dan belajar. Okey, kita terus cepatkan ke ayat lain. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini. Ni bayangkan Allah dah ramal dah apa benda yang kita akan ucapkan bila kita kat hari pembalasan nanti. Ni Allah ramalkan. Sekarang ni kita dah tahu kat dunia ni kita memang banyak buat salah silap, memang banyaklah catatan dia kan. Jadi bila nanti ke akhirat nanti kan disampaikan tangan kiri kita. Kita tengok kat kiri kita nanti memang kita akan rasa, cubalah aku tadi minta ampun waktu aku masih hidup, aku minta ampun dan maaf. Tu kita nak ceritakan bagaimana semalam kita ceritakan bagaimana pahala dan dosa ni boleh tambah tolak. Bila kita banyak buat amal balik, ada amal-amal yang menghapuskan dosa-dosa yang lalu kan. Kita contoh puasa 6 dalam bulan Syawal, dah banyakkan puasa Syakban kan. Tu buat puasalah, sedekah dan ni tadi pun banyak amal baik kita memang banyak. Dia boleh menghapuskan dosa-dosa. Jadi bila dah menghapuskan, bayangkan buku amalan kita tadi asalnya dicatat tapi boleh dihapuskan dengan amal baik kita tadi kan. Amal kebaikan yang kita lakukan. Inilah maksudnya jadi dalam Islam bila kita buat dosa, bila kita buat salah kan, kita minta ampun kepada orangnya, kita minta maaf kepada orang. Kalau kita bersalahkan orang lah, atau kalau kita bersalahkan Allah, kita minta taubat dan kita tambahkan amal kebaikan kita, pahala kita tadi. InsyaAllah Allah akan ampunkan dosa tu. Tapi bayangkan aku bertaubat dalam hati dia, mulut je aku bertaubat tapi tak buat apa-apa. Tak ada buat pahala, tak ada jaga semayang, tak ada jaga puasa, tak ada sedekah zakat tadi tak ada keluarkan zakat, tak ada azam pun nak pergi haji tadi kan. Ni 5 benda yang wajib kan, syahadah, semayang, puasa, zakat, haji. 5 yang rukun dalam Islam. Kita tak ada azam pun nak buat benda yang diwajibkan ke atas kita. Macam mana Allah nak ampunkan? Jadi macam mana Allah nak hapuskan dosa-dosa kita? Jadi di akhirat nanti dah diramal Allah telah ramal apa dialog kita. Wahai alangkah baiknya kita tidak diberikan kepada kita ini. Jadi kita bila kita Allah ingatkan kita dengan ayat ni, janganlah kita nanti menyesal nanti kita sendiri akan sebut perkataan ni. Allahu Akbar, kenapa buku ni bagi kat aku kan, buku yang tangan kiri dengan tangan kiri sampai kat aku kan. Jadi di sinilah kita tengok. Jadi sebab tu Brosyah ada cerita juga semalam, Al-Quran ni tadi dia cerita sikit kat sana, cerita sikit kat sini. Dia bukan baca daripada depan sampai belakang. Satu bab tu cerita pasal satu kisah, satu bab tu cerita pasal satu kisah. Kalau perasan tengok surah Isra, surah yang ke-17. Yang ni surah Al-Haqqah, surah 69. Tapi dia saling berkait. Yang tadi tentang orang yang berbahagia bila dapat buku tangan kanan. Yang kiri tadi orang yang menyesal kenapa aku tak usaha untuk bertaubat, untuk kurangkan dosa aku kan, supaya tak terima buku dengan tangan kiri. Ni surah yang selalu kita baca, surah Az-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kan kita selalu baca surah ni. Ini pun surah dalam juz 30. Juz 30 yang belakang-belakang. Surah pendek kan. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Faman ya'mal misqala zarratin harrayyarah. Ya, kebaikan kan? Betul. Harrayyarah. Faman ya'mal misqala zarratin harrayyarah. Okey, harrayyarah, khair maksudnya baik. Jadi dituliskan dekat sini. Kalau kita buat kecil sekali pun, orang tak manusia, tak ada orang tengok kan. Kita sedekah air kat masjid, tak ada orang tengok. Kita sedekah subuh kan. Sedekah subuh, kita buat tabung sendiri kat rumah. Ni sedekah subuh aku RM1, 10 sen ke. Tak kira lah berapa, yang penting ikhlas. RM1, 10 sen. Dah cukup hari Jumaat, macam kita yang laki-laki lah.
kita hantar ke masjid. Atau ada bila kita datang masjid, kita terus masuk sedekah ke masjid. Atau bagilah dengan Hidayah Center ke apa tu kan. Sebab usaha kita kepada para mu'alaf, dan insyaAllah bila mana sedekah kita tu sampai digunakan untuk kebaikan, setiap kebaikan yang kita lakukan, yang kita apa nama, yang dapat manfaat lah. Macam contoh dapat ilmu ni tadi kan. Kita ada share pahala. Allah akan nampak lah. Ni ada share sikit ni. Share untuk buat masjid. Share untuk wakaf Al-Quran. Share untuk buat kelas-kelas macam ni kan. Kelas-kelas macam ni. Kita tak minta bayaran pun. Jadi sebenarnya daripada infak, sedekah semua orang. Semua orang yang ada. Kita mungkin tak mampu untuk menyampaikan dakwah. Tapi kita sokong usaha dakwah yang dilakukan oleh orang-orang yang lain yang dalam masyarakat kita, insya-Allah. Jadi kerana Allah, di sinilah kita kena fahami kena fahami walaupun sedikit zarah ni kecil tau. Kena pakai mikroskop. Kan nanoskop, mikroskop, nanoskop kan. Nak tengok zarah atom kan. Zarah tu disebutkan zarah kan. Setiap benda yang berjisim pasti ada zarah atom tu, subatom tu tadi kan. Dan atom tu sendiri pun ada positron, elektron yang sama macam kita khabar kan, pusing lawan arah jam. Macam planet-planet, semua planet-planet kan, semua orbit lawan jam. Inilah aturan Allah kan, lawan jam. Yang lawan jam tadi adalah kitaran alam ni lah yang Allah telah ciptakan. Subhanallah, pusaran Allah. Jadi semua ada coraknya. Jadi subhanallah, daripada sebesar-besar alam semesta sampai sekecil-kecil atom pun corak yang sama, menunjukkan adanya seorang pencipta, ada seorang designer. Seorang designer apa dalam bahasa Melayu? Reka grafik tu designer, graphic designer. Reka bentuk. Reka bentuk. Macam nak sebut reka bentuk tapi tak confident. Reka bentuk. Ada reka bentuk kan. Ada corak. Ada reka bentuk kan. Ada reka bentuk. Jadi betul. Terima kasih Ayanda Tuan Jeffrey. Untuk kelebihan orang lama. Banyaknya pun tak ada bahasa kita yang masih perlu belajar lagi. Dan diceritakan lagi dalam ayat yang sama. Sambung tu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ syarrayyarah. Jadi disebutkan kalau kita buat kejahatan, kalau nak ingat kejahatan dalam bahasa Arab dengan nama kami tapi bukan nama kami. Nama kami Syahri. Syahri yang maksudnya bulan. Kalau orang salah sebut nama kami Syarriman. Kalau Syarriman jadilah kejahatan siapa kan, Syarriman. Jadi bukan Syahri. Syahri maksudnya bulan. Syahri Ramadan. Syahri Ramadan. Sebenarnya nama kami saya dah maksud nama orang Melayu Syahriman kan, saya dah maksud sebenarnya. Just nama yang baik-baik je lah. Nama-nama yang dia biasalah. Macam Jeffrey. Jeffrey pun nama English name kan. English name Jeffrey. Jadi untuk nama-nama yang baik, orang-orang yang baik, subhanallah. Jadi kerana tadi salah juga lah kita gunakan nama yang saya dah maksud jahit. Tapi kita boleh teruskan lah nama kebiasaannya tadi yang mencerminkan asal usul kita. Kita bukannya orang yang tak. Tapi Bro Syah sendiri pun sebenarnya nak kata Jawa, bapak kami lah nama Jawa, Syukarmin, nama orang Jawa kan. Jawa campur Cina, Melayu, Melanau, Mamak. Ada Melanau pun ada juga, tapi nama Melanau yang saya dah semua sesat lah. Jawa pun sesat, Cina pun sesat, Melanau pun sesat. Tapi apapun, kita semua hamba Allah. Kita tahu Allah ciptakan kita berbeza-beza bukan untuk bergaduh, bukan untuk berperang, untuk berpisah, berpuak-puak, tapi untuk saling kenal mengenali. Sebab kita nanggap dalam komuniti Hidayah, kita ada orang Melayu, ada orang Melanau, ada orang Iban, ada orang Bidayuh, ada orang Penan, Kenyah kan, Kayan, macam-macam lah. Jadi kerana Allah kita raikan semua perbezaan tapi kita bersatu dalam persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah. Dan kita juga membeza-bezakan manusia juga. Orang yang bukan Islam tadi, terus kita berkawan kita perlu Allahu Akbar. Sampai call tadi Okay, Nas Safinas. Okay, dah lebih masa dah. Mungkin mengingatkan kami tentang masa. InsyaAllah. Sikit lagi sikit lagi. Okay, jadi untuk diceritakan tadi tentang sebesar-besar pahala pun Allah, sekecil-kecil kebaikan kita buat pun akan dibalas, dengan sebesar kejahatan, sekecil-kecil kejahatan pun akan Allah balas. Jadi subhanallah, kita kena faham bahawa pahala dan dosa tu yang menentukan kita sama ada kita bahagia kelak, sama ada kita terima buku kanan kelak ke buku kiri kita. Dan kita kena usahakan banyakkan buku kanan kita supaya kita tadi rasa tenang kat dunia, ataupun kita dah rasa tenang dengan bertawasul dengan amalan kita.
untuk minta ihsan Allah. Sesungguhnya nak masuk syurga ya tadi, kerana mungkin satu amalan yang kita buat yang dengan istiqamah, dengan berterusan, kita jaga kebaikan, kita sentiasa membantu orang kah, kita sentiasa apa-apa, kita jaga sembahyang kita ajak orang lain untuk sembahyang bersama-sama kan, kita untuk just mengajar Iqra kah apa dan sebagainya kan, kita usaha satu amalan je, kita betul. Tapi jangan juga si usaha yang lain kan, yang mana yang wajib ada kita perlu diusahakan, tapi ada satu amalan yang kita kena jaga sikit. Contohnya baca Al-Quran, baca Al-Quran setiap hari, sebab Al-Quran sendiri boleh bagi syafaat. Al-Quran tu, walaupun kita fikirkan itu sebuah buku, itu hanya kata-kata Allah, tapi bila mana kita menghayati, kita mendalami Al-Quran, kita cuba amal sebaiknya, macam kita nanggar malam tu kan, ayat-ayat Al-Quran kita nanggar sama-sama dan kita cuba amalkan. Sebenarnya bila Brosyah baca tu sekali pun, kita mengingatkan diri sendiri untuk mengamalkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita amalkan. Kena ingat balik selalu kan, saling ingat mengingati. Jadi kerana Allah, di situlah pahala dan dosa benar-benar menunjukkan besarnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya. Kita untuk semua hamba, kepada kita Islam, kasih Islam, kita tertaluk kepada hukum Allah dalam kita hidup kat dunia tu tadi kan. Jadi bila mana kita buat yang baik, yang Allah suruh, apa yang Allah suruh, pastinya ada kebaikan. Macam kita cerita dalam semayang tadi kan, kena Nabi ajar kita untuk duduk cara iftirashi, kaki yang tadi walaupun selesa macam ni pun kita usahakan, sebab ada kebaikan dalam setiap amalan yang kita lakukan. Kena perlu berpuasa sebulan akan tu deh, sebab ada kebaikan dalam puasa tadi, menyihatkan badan kita. Dah 11 bulan kita makan seperti pada siang hari, dalam bulan puasa tu aja Allah suruh kita jaga makan kita, bukan si makan langsung, sahur dengan buka puasa, jaga makan. Ialah bulan kita boleh turunkan berat badan, kita boleh tambah sebanyak-banyak amalan bila badan kita dah fit, kita jadi makin rajin dan sebagainya untuk bekerja, untuk banyak ibadah kita. Subhanallah, bila badan kita terlebih berat, bila terlebih berat, badan kita pun jadi malas, jadi cepat lemah, cepat penat dan sebagainya. Jadi sebenarnya puasa yang kedikit pun menyihatkan badan kita. Jadi kita yakin dan percaya bahawa dalam setiap kebaikan yang Allah janjikan pahala, ada kebaikan di dunia lagi. Di dunia tu lagi yang bagi pahala, dan dijanjikan juga di akhirat kelak. Subhanallah. Dijanjikan di dunia dan di akhirat. Dua kebaikannya. Jadi bagi sesiapa yang madah, Allah akan balas kejahatan orang di dunia. Kita nanggar orang yang menzalimi kita di dunia tu, kita tangga macam ni Allah balas. Kadang-kadang Allah balas dari segi keteraman hatinya dalam keluarganya, rasa kucak kacil dalam keluarganya. Kadang-kadang kita nanggar hujung, ini tu betulnya bos kita kaya raya dan sebagainya. Tapi di hujung nyawanya kita tahu adakahnya bankrupt, adakahnya keseorangan dan sebagainya. Wallahualam, segalanya berlaku, ada kesan bila mana kita menzalimi orang lain, hati kita tadi cepat dapat duit, dia ada keberkatan dalam duit yang kita dapat. Duit yang kediri akan menghancurkan dirinya, keluarganya, dirinya dan keluarganya. Jadi subhanallah, itulah. Tapi bila mana orang mencari rezeki yang halal dan berlimpah ruah dalam masa yang ingat Allah, yang gunakan rezekinya membantu untuk orang lain, ada keberkatan, sialah ada ketenangan dalam hati orangnya. Macam orang yang tadi menzalimi orang lain, orang yang dizalimi pun akan ada rasa hasad, ada rasa benci, ada rasa akan cuba membalas dendam dan sebagainya. Itu yang menjadikan orang yang menzalimi tadi pun si tenteram hidupnya. Dan pastinya kita tahu kan, bila kita kediri kita buat salah dengan orang, macam ni rasa kita rasa si tenang selagi kita si minta maaf dengan orang yang tadi. Contohnya berhutang je lah. Kita berhutang duit, atau berhutang, kita berjanji dengan orang, tapi si polah-polah lagi janji kita ya. Kan? Si polah. Kita akan rasa berhutang, kita rasa si tenteram. Macam ni lah kita sepatutnya lahirkan dalam hati kita kepada Allah tadi. Bila mana kita berhutang dengan Allah, kena ada rasa tadi untuk tunaikan hutang kita dengan Allah. Jadi, ialah yang akan Allah lihat hati kita, untuk kita tadi benar-benar ikhlas, untuk dapat kasih sayang Allah tadi, belah kita. Rahmat Allah. Bila sebut rahmat Allah, niat dua dalam satu. Kita harap belas kasihan Allah untuk bagi kita masuk syurga dengan kasih sayang Allah ya tadi.
Allah bagi kita masuk syurga tadi. Walaupun tadi amalan kita kecil, kita bukan seorang ustaz, kita bukan seorang yang tahu. Kami pun sama, kami bukan ustaz tapi baru nak start. Baru nak start kan. Sebab ya kami pun berani nak guna title ustaz tadi terlalu besar bagi kami. Sebab kita pun belajar dalam bidang matematik, komputer dan industri. Dia bidang pertama kami. Bidang kini tu baru masih nak belajar lagi. Mungkin dalam wallahualam lah, wallahualam. Tapi walaupun kini tu pun orang dah tunggah ustaz. Kita just aminkan aja. Moga-moga benar-benar dapat belajar menjadi seorang ustaz yang dapat dirujuk lah. Tapi betul lah, kami masih perlukan bantuan, perlu teguran daripada yang lain-lain supaya kita terus belajar ni. Kerana Allah dah 39 lah. Kita minta masa 6 minit lagi lah. Sehingga 45 jangan rasa si tenteram tadi janji 9.30. Okey, untuk bahagian terakhir, dihisap atau tanpa hisap. Jadi benar Allah ada memang ukuran di dunia tu tadi ada pahala dan dosa. Tapi kita si tahu sama ada kita dapat masuk, kita atau yang si tahu, kita yang si tahu sama ada kita boleh masuk syurga tanpa hisap. Tapi kalau siapa yang kelak, tapi macam ni cara untuk dapat tanpa hisap atau diceritakan dalam sebuah hadis yang ada juga ayat Al-Quran dalamnya. Kita tangga siapa nama Aisyah tadi, isteri Nabi yang tadi jadi kontroversi kan, kahwin di usia yang muda dan sebagainya. Pada hakikatnya pada zamannya semua umur 9 tahun ke 12 tahun memang dah boleh dikahwini pada zamannya lah. Kita jangan kita hari tu pun sebenarnya masih berlaku. Jangan fikir negara Malaysia je, negara Indonesia. Cuba negara macam Afrika, negara macam Sulawesi yang dekat Indonesia kita kan, yang negara yang itu bila seawal usia mampu untuk bekerja, mampu untuk membantu mak ayah tadi, dah besar dapat fikir diimpun apa salah dan betul dan salah, sebenarnya dah diperbolehkan untuk menikah. Dan kita nanggap kat Malaysia tu sendiri, kat Sarawak tu sendiri, kita nanggap kat Sarawak tu sendiri, baru form 2, baru form 4 kan, dah nak kahwin, dah terpaksa kahwin pun ada terpaksa kahwin. Kerana apa? Dah terlanjur kan. Jadi dijaga, na'uzubillah. Jadi kita nanggap panggilannya dah ada. Jadi balik pada cerita Aisyah tadi, radhiyallahu anha kita, salah seorang isteri Nabi, untuk hikmah Allah takdirkan Aisyah kahwin dengan Nabi. Aisyah tu lah guru kepada para sahabat. Bila Nabi dah wafat, dah meninggal dunia, dah wafat, Aisyah tu yang banyak menceritakan apa yang Nabi ajar. Mesti kita tahu apa yang Nabi katakan, Nabi ajar dan banyak benda lah selain pada sahabat-sahabat Nabi. Jadi Aisyah disebutkan situ Ummul Mukminin, ibu kepada semua orang yang beriman, ibu kepada semua orang iman, Ummul Mukminin. Nabi bersabda, tiada seorang pun yang dipanggil untuk dihisab pada hari bergantian melainkan hanya akan binasa. Okey, Nabi sebut situ semua akan dihisab, semua akan binasa. Jadi Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi Allah, bukankah Allah telah berfirman dalam ayat Quran surah 84 ayat 7 hingga 8, bukankah Allah 84 tu surah apa? Sahabat dia boleh tolong cek, kami pun lupa nak cek tu. Okay. Wahai Nabi Allah, atau ditanya, adakah orang yang diberikan kitab daripada sebelah kanannya maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Nabi Allah bersabda, tersebut maksudnya hanyalah pembentangan kitab amalan, tapi barang siapa yang kitab amalan dipersoal pada hari kiamat pastinya akan diazab. Okay, subhanallah. Okay, jadi di situ disebutkan tentang bila mana kita ada sebut tangan kanan, tangan kiri kan, maksudnya dihitung. Bermaksud setiap dosa yang kita lakukan pastinya akan diperkirakan, akan diazab kita. Kita akan diperhitungkan. Jadi sebabnya kalau orang yang lahir Islam atau kita tu mualaf dan sebagainya kan, okay, bolehkah dia pusing tu? Okay, kami just nak ceritakan dekat situ. Ikut kefahaman yang kami boleh yang tu, kalau ada yang di situ yang diajar berbeza, tolong padahkan kami lah. Yang kami faham di situ, kita akan walaupun sekecil zarah pun kita akan diazab bila dihitungkan nanti. Sebab orang yang lahir Islam atau mualaf, kita tu satu janji kita, bila dah diperkirakan semua dosa-dosa kita akan kembali kepada syurga. Atau maksudnya adilnya Allah. Kita salah dengan orang, kita salah dengan manusia, kita laksanakan tanggungjawab, kita akan diazab atas semua dosa kita.
Tapi tadi kami cerita tadi ada tambah tolak kan, bila ada amal baik kita tadi yang boleh menghapuskan dosa-dosa kita yang kecil. Tapi dosa besar, kalau selagi kita si bertaubat, selagi kita si betul-betul minta ampun Allah, kan kita buat perkara yang sepatutnya kita 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 perhitungkan dengan Allah lah, perhitungkan Allah. Macam kita nangga seorang hamba Allah tu dekat negeri Kelantan kan, kat negeri Terengganu. Hanya minum araan, ditangkap untuk minum araan, minum arak mabuk dan sebagainya. Memang kalau ikutkan, cukuplah hanya bertaubat aja, si payahlah dihukum kan. Tapi oleh kerana takutnya hamba Allah tadi, nya dihisap di akhirat, keyakinannya bahawa setiap amalan kita dihisap akhirat, nyamuk dihukum di dunia lagi. Bukannya dihukum di akhirat kelak. Di dunia lagi. Sebab kalau hukum akhirat kelak betapa kita tahu hukuman yang paling ringan di neraka kelak adalah diletakkan batu di bawah tapak kaki. Siapa yang dapat tahu batu di bawah batu api neraka diletakkan di bawah kaki dan akibatnya bergelegak otak tadi kerana panasnya batu api yang paling tu hukuman yang paling ringan yang diberi kepada bapa saudara Nabi. Bapa saudara Nabi yang sempat bersyahadah. Sempat bersyahadah pada Nabi, sempat masuk Islam, itulah hukuman yang paling ringan yang Allah bagi kepada pada orang yang kafir yang sempat nak menerima Islam. Bagi kita yang Islam, andai kata dalam hati kita memang betul-betul kita yakin bahawa Allah lah Tuhan kita. Allah lah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Rasul kita, contoh kita, ikutan kita, kita yakin kita akan tetap diazab atas semua dosa-dosa yang kita lakukan, tapi Allah akan kembalikan kita kepada syurga dan ikut tingkatan pahala kita tadi. Di siang kita akan rasa rugi kan. Bila syurga kita dapat jadi syurga paling rendah. Sedangkan kita akan kekal selama-lamanya dalam syurga paling rendah kan. Kita akan rasa rugi. Kenapa kat dunia tu kita banyak amalan kita. Jadi subhanallah, banyak pahala kita, banyak zikir kita. Zikir la ilaha illallah. Zikir kita sebut subhanallah. Kita banyak bertasbih tahmid dalam iza ja'a nasrullahi wal fath. Kita banyakkan istighfar astaghfirullah kan. Banyakkan amalan tu di dunia lagi. Dalam setiap saat, setiap waktu bila kita dapat ada masa kan. Tengah kita driving, tengah kita masak, kita banyakkan tasbih subhanallah. Tapi banyakkan. Sebab ucapan-ucapan tu semua akan jadi amalan pahala kita. Ikiran pahala kan. Yang akan menambah tingkat, yang menentukan tingkatan syurga kita kelak. Tapi siap kita akan rasa rugi kelak. Kena aku dapat syurga. Sebab bayangkan kita duduk dekat Hilton kan. Kita diberi ikut tingkatan berapa banyak hikmat kita tadi. Kalau kita duduk VIP, VVIP suite, kita ada peluang untuk dapat duduk VVIP suite yang diduduk oleh ketua menteri ke siapakah agung yang datang kat situ kan, yang memang bilik yang besar lah, bilik president suite president suite orang selalu sebut kan, president suite yang sebenarnya peluang untuk masuk siap macam ni. Kita tadi kena berkhidmat 10 tahun, tapi kita tadi bila dah 2 tahun kita baru sempat berkhidmat untuk hotelnya 2 tahun aja. Jadi macam sayanglah kita sampai tempoh yang untuk dapat jadi sama je macam tok, just analogy je lah, analogy bukan macam tok lah maksudnya dia. Analogy tok maksudnya dia perumpamaan. Jadi situ lah walaupun kita di dunia tok saya ada orang pandang, saya ada tok ujian yang Allah telah takdirkan ke atas kita, tapi semua amal sedikit ya, sebab kadang-kadang ada hamba Allah yang pernah kami jumpa dekat Semarang di Kuching dikenali orang, tapi yang kami tahu hanya salah seorang jemaah yang selalu datang ke masjid apa semua kan. Jadi bila meninggalnya tu tadi, kita nanggap dalam keadaan tersenyum dan tiba-tiba ramai orang masjid semayang mensolatkan untuk solat jenazahnya dan sebagainya. Dipermudahkan walaupun tadi duduk dalam kampung-kampung, hujung kampung dan sebagainya kan. Jadi dipermudahkan sampai kita nanggap di hujungnya ni ada dapat, oleh kerana dapat cium bau syurganya bila kita meninggal dunia, meninggal dalam keadaan tersenyum. Atau antara tanda-tanda. Dan bila kita tadi nauzubillah. Atau jangan supaya kita diperbolehkan terus nak sebarang-sebarang nangga jenazah orang lain lah. Yang boleh keluarganya je lah. Yang sebaik keluarga atau sahabat yang dekat lah. Sahabat yang dekat diperbolehkan. Supaya kita kena jaga aib orang-orang yang kita ketahui kan. Hanya Allah je tahu dosa. Jadi kita minta-mintalah kita jauh. Kita dipermudahkan dapat meninggal dalam keadaan tenang. Dapat mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu adalah ucapan sebaik-baiknya yang kita dapat sebut. Tapi itulah kalau kita kini tok, kita latih lidah kita. Kita sentiasa sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Bukannya bila kita jatuh barang, benda pertama, oh mak, oh tok benda pertama. Benda pertama kita sebut subhanallah, masya Allah. Kita sebut Allah. Ya kita ya. Sepatutnya bila kita dah kena, benda pertama yang sepatutnya keluar mulut kita adalah nama Allah tadi. Allah, la ilaha illallah. Kan? Jadi subhanallah kena latih diri kita untuk sentiasa ingat Allah. Jadi disebutkan dalam tu tadi untuk dapat disebutkan bahawa kalau kita dah dihitungkan, memang kita akan pahala kita akan diisukan, menentukan tingkatan syurga kita, dan dosa kita akan dibalas juga. Kita akan masuk neraka juga untuk dibalas atas dosa-dosa besar yang kita lakukan. Kalau ada dosa kecil sekalipun, kalau timbangan kita tadi terlebih kan, kita akan masuk juga neraka, tapi kita akan kembali kepada syurga bila dah selesai tempoh atau hukuman yang tadi. Nauzubillah. Untuk Isra Mi'raj, ikut bila Isra Mi'raj, Nabi kita diberi peluang untuk tengok syurga dan neraka dalam untuk cerita dengan kita apa yang ada dalam syurga neraka, bagaimana hukuman yang dahsyat. Orang yang menipu dipotong lidah berkali-kali. Sebanyak mana yang menipu, sebanyaknya lah lidah dipotong. Di dunia tu potong sekali je kita rasa sakit. Saya dapat bayangkan boleh mati kan. Potong lidah tak boleh mati. Tapi dengan izin Allah, Allah boleh ganti kan. Tumbuh balik lidah, potong lagi. Rasa sakitnya tadi. Dan kita rasa sakitnya kebakaran kan. Kita kulit tadi kan, kulit kita sentiasa diganti-ganti untuk kita rasa sakit berkali-kali. Untuk kira sikit saja kulit kita belum kena api kira sikit saja kita rasa sakit. Subhanallah. Tu dah just nak menceritakan Allah cerita pasal dosa, pasal azab neraka tu untuk menakutkan kita supaya kita jangan buat dosa. Sebab bila disebutkan dosa, ada keburukannya. Dari segi sosial, dari segi psikologi, dari segi efek kepada masyarakat, buat hubungan sebelum perkahwinan, buat hubungan selepas perkahwinan tanpa ikatan yang sah dan sebagainya, semuanya akan efek masyarakat dan sebagainya yang akan tuan. Dan kalau contohnya mencuri, mengambil hak orang lain kan, mencuri hak lain. Kita kalau di dunia lagi, untuk ajar orang Islam jangan mencuri, disebut tentang hukum hudud, potong tangan. Tapi siklah maksudnya mencuri dalam kebururan pun kita potong tangan kan. Yang kena ada budi bicara di sini. Maksudnya tadi dalam keadaan senang, merompak kan, ungkut, ikat orang dalam rumah. Orang macamnya memang patutlah kena potong tangan kan. Kena potong tangan kerana melanggar hak Allah tadi, yang hukum Allah yang Allah tetapkan, jangan mencuri atau merompak hak orang lain kan. Ini subhanallah atau yang Allah sampaikan. Tapi bila hukum Allah diletakkan, ditegakkan oleh masyarakat kita sidanggar satu negara Islam pun di dunia yang melaksanakan hukum hudud sepenuhnya. Yang kita tahu Brunei lah. Kita tahu buat hukum hudud kan. Sebat rotan sebatnya tadi kan. Sebatnya ada. Sebab untuk mengajar masyarakat, ada rasa malu kan bila buat salah dan sebagainya. Jadi sebat dia ada, tapi hukum hudud nak madah pancung, potong tangan dan sebagainya, kita sidanggar. Mungkin ada di tengah negara tertentu, tapi macam ni cara pelaksanaannya, adakah betul-betul ikut yang di syariat Allah? Wallahu alam. Kita tahu. Jadi kerana Allah di situ kita dengar akan diazab. Tapi disebutkan situ juga dalam surah Az-Zumar ayat 10, untuk surah Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya orang yang bersabar sajalah yang akan disempurnakan balasan mereka dengan tanpa dihisab. Untuk disebutkan ada klausa di situ. Ada klausa disebut ni nak ajar kita bila mana kita sabar dalam ujian, dalam semua yang dilakukan. Salah satu pintu, ada banyak pintu sebenarnya untuk dapat masuk syurga tanpa hisab. Salah satu pintunya adalah sabar. Sabar tu tadi. Subhanallah. Berapa dah? Terlebih lagi. Okay, minta maaf sikit lagi sebelum ke 10. Nampak gaya? Just sebagai kesimpulan, mungkin pasal ada soal jawab, kita nak bagi laluannya. Just nak agak. Sebab tu hadis terakhir tu insyaAllah. Untuk hadis yang panjang, dah habis dah. Terus masuk syurga neraka. Right. So, sabar tadi. Bila cerita pasal sabar, okey, ada tengah kita yang sabar sakit, tengah sakit, sabar. Tengah dilanda dengan masalah duit, sabar. Tengah dilanda dengan masalah dekat kerja, kita sabar, kan? Kita sabar. Kita masalah rumah tangga, kita sabar, kan?
ada orang yang disangiangi kita pergi dolok daripada kita sabar. Allah bagi hidayah kepada keluarga kita yang belum lagi Islam, yang meninggal, kita sabar. Bila Allah kita sabar dalam segala keadaan, segala keadaan yang menimpa kita, dan bila orang mencaci Islam pun kita sabar, tapi kita kena pertahankan juga. Bukannya tadi balas dengan kemarahan, balas dengan sebab bila kita marah, kita ada perasaan balas dendam tu tadi, ada kebaikan yang akan datang dengan sifat-sifat macamnya. Tapi bila kita sabar dan kita gunakan ilmu, kita gunakan hujah, kita gunakan hikmah, kebijaksanaan untuk menunjukkan kebenaran, sebab kebenaran pasti akan mengatasi kebatilan. Jadi bila orang dapat sabar, orang yang dapat sabar dalam segala keadaan, memang kita ada buat dosa dan sebagainya, kesabaran itu, dengan kesabaran itu kita akan dapat banyak pahala, pahala yang melimpah ruah lah, yang tanpa batasan. Sebab itulah kata Nabi kita, kalau kita nak marah, tu hadis Nabi Berusaha dapat nak quote macam kan hafal hadis bukan penghafal hadis, tapi Nabi sebut kalau kita nak marah, kalau kita marah, cari 10 alasan. Cari 10 alasan. Kalau dah cari 10 alasan, dah jumpa 10 alasan, cari lagi 10 alasan. Subhanallah. Apa pendek cerita daripada pengajaran hadis dia tadi? Jangan marahlah. Mudah cari dah sampai 20 alasan. Apa lagi alasan nak beri kan? Memang maksudnya jadi jangan marahlah tadi ujung ceritanya tadi. Dan sebenarnya barang siapa, ada Nabi sebut juga, barang siapa yang dapat mengawal kemarahannya tadi, dialah orang yang sebenarnya kuat. Orang yang sebenarnya kuat lah. Orang yang sebenarnya kuat adalah orang yang dapat menahan kemarahan, atau orang yang hebat. Orang yang hebat yang dapat kawal kemarahan. Jadi walaupun dicerca, difitnah, dihina kan, masih dapat kawal kemarahan, ya orang yang sebenar-benarnya kuat. Jadi insyaAllah untuk yang terakhir ni, kita baca satu hadis yang panjang, yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Bagi siapa yang first time ikut kelas kita, kena belajar bezakan apakah Al-Quran, itu kata-kata Allah, apakah hadis, itu Nabi kita, ajar kita bagaimana kita nak memahami apa yang Allah perintahkan kepada kita, Allah sampaikan kepada kita. Jadi contoh pada Nabi, hadis tu maksudnya perbuatan atau perkataan Nabi. Tadi kali kita dengar daripada Aisyah, sekarang kita dengar daripada seorang lagi sahabat Nabi, iaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Nabi bersabda, umat manusia dipertunjukkan di hadapanku dan aku melihat seorang Nabi melewati dengan sekumpulan besar pengikutnya, dan seorang lagi melewati dengan hanya sekumpulan kecil, dan seorang lagi Nabi melewati dengan hanya 10 orang, dan seorang lagi Nabi melewati dengan hanya 5 orang pengikut, dan seorang lagi Nabi melewati hanya berseorangan. Maksudnya saya dapat pengikut, seorang-seorang je datang. Kemudiannya aku memandang lagi, lalu aku melihat segolongan manusia yang besar jumlahnya. Lalu aku bertanyakan kepada Jibril. Siapa Jibril? Malaikat, seorang malaikat yang menyampaikan wahyu. Okay? Nabi. Adakah mereka ini pengikutku? Dia menjawab, tidak. Tapi pandanglah ke sebelah ufuk. Aku memandang lalu melihat segolongan manusia yang teramat besar jumlahnya. Jibril berkata, mereka itulah para pengikutmu. Tadi yang pertama yang tengok naga tadi, besar tu. Pengikut tu manusia yang kumpul banyak lah. Tapi yang ada bukan yang pada. Terus naga ke sebelah lain. Pandanglah ke sebelah ufuk naga ke sebelah lain. Aku memandang lalu melihat sebelum yang teramat besar jumlahnya. Jibril berkata, mereka itulah para pengikutmu. Dan yang di barisan hadapan, yang berada di barisan hadapan, iaitu 70,000 orang yang langsung tidak dihisap amalan mereka dan tidak pula mereka diazab. Memang ada dosa tapi diazab. Amalan tidak dihisap amalan mereka, terus masuk syurga. Aku bertanya, kenapa demikian? Dia menjawab, oleh kerana mereka itu tidak terlibat dalam melecurkan diri. Tidak terlibat dengan ru'yah. Tidak terlibat dengan khurafat. 3 perkara situ, melecurkan diri, tidak terlibat dengan ru'yah, tidak terlibat dengan khurafat. Mereka hanya yakin dengan Tuhan mereka semata-mata. Supaya kita kena belajar untuk yakin dengan Allah. Macam ni nak yakin Allah, tahu apa yang Allah perintah. Allah sendiri ajar kita macam ni nak yakin Allah. Baca banyak Al-Quran tu tadi, apa yang Allah sampaikan, apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Belajar pada ustaz-ustaz kita tentang hadis-hadis, tentang kisah, tentang pahala dosa tu tadi, untuk kita tambah ilmu. Okay, kami baca dulu habis. Mendengar itu,
Ukashah bin Mihsan bangun lalu berkata, mohonlah dari Allah supaya aku salah seorang daripada mereka. Nabi bersabda, ya Allah, jadikan dia salah seorang daripada mereka, dari mereka. Kemudian seorang lagi bangun seraya berkata, mohonlah dari Allah supaya aku salah seorang daripada mereka. Nabi bersabda, Ukashah telah mendahului kamu. Jadi subhanallah. Jadi generasi terbaik generasi terbaik yang memang telah dijanjikan Allah syurga di dunia lagi Nabi Kediri yang mengisytiharkan adalah para sahabat-sahabat tu tadi. Dan kita nanggah di situ dua orang nama sahabat situ, bukan seorang disebutkan seorang yang nama disebut tu Ukashah bin Mihsan yang minta Nabi doa, dan Nabi tu doanya makbul makbul. Di situ disebutkan sebenarnya dua-dua sahabat tu sebenarnya dua-dua sahabat tu tadi dijanjikan syurga tanpa tadi yang mau dimasukkan dalam 70,000 orang kan, 70,000 orang yang di barisan hadapan. Ya, maksud ini tu vakansinya ada 70,000 je. Subhanallah. Nauzubillah. Tapi tu daripada hadis tu hadis yang buku ke-76. Subhanallah. Sahih Bukhari tu banyak jilid, banyak kitab. Brosyah pun pasti berapa banyak kitab yang ada. Tapi tu kitab yang ke-76. Hadis yang ke berapa? Hadis yang 549. Untuk menyebutkan hadis yang panjang tadi dan hadis yang sama ada juga diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad juga, saya salah ambil, ada juga menyebutkan tentang kisah yang sama tentang 70,000 orang yang tidak dihisap amalannya tadi. Jadi subhanallah, disebutkan situ ada tiga sebab yang jadi, dan yang paling utama tadi yang kita nak langgar adalah belajar untuk meyakini Allah tadi. Tidak melecurkan diri untuk merujuk kepada kaum Nabi Musa salah kami yang melecurkan diri dengan besi yang macam yang menzalimi dirinya, yang menghukum dirinya, tidak terlibat dengan ru'yah tu selalunya tentang bukan tadi tentang bila makhluk halus tadi perlu perubatan Islam untuk menyingkirkan betul kan, terlibat dengan jin dan sebagainya. Kemudian tidak terlibat dengan perkara yang kurafat. Kurafat tu namanya kepercayaan karut. Kita percaya bahawa sial benda tu kucing masuk rumah murah rezeki dan sebagainya. Selalu kita sebut tanganku gatal, rezeki nak masuk, dan saya ada rasa sebenarnya benda-benda yang tu sebenarnya kurafat saya dah asas. Terus kita yakin bahawa Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi ujian, musibah dan sebagainya kan. Jadi semua telah ditakdirkan. Tinggal kita lagi nak belajar untuk menghadapinya dengan sabar tadi, atau bersyukur dengan segala nikmat yang Tuhan berikan. Bukannya bila Allah beri kita kelebihan, kita rasa lebih baik daripada orang lain. Kita rasa kita rasa tinggi diri, bagus sikit nak ajar orang lain dan sebagainya. Jadi kena perbetulkan niat, Jadi sebelum tu Brosyah dah pernah cerita, bila kita sedekah kat masjidnya, macam ni nak tahu kita rasa ikhlas. Kita rasa ikhlas bila kita rasa sedar perasaan lain, melainkan kita rasa tenang. Kita rasa tenang bila kita dah jatuhkan duit. Sekiralah mungkin kita sedekah RM50, tapi ya Allah, RM50 rasa besar gila duit tu yang telah diberi. Merasa macam ni, belum ikhlas lagi lah. Kita tenang kan. Tapi kita mungkin dengan perbuatan kita tadi, kita rasa subhanallah, aku beramal RM50 tu semoga digunakan dengan kebaikan. Sebab tu aku rasa aku bertawasul tu dengan amalanku tadi, aku berharap dapat syurga Allah lah dengan amalan yang sedikit tu tadi kan. Tapi kena istiqamah lah. Jangan sekali aja 50. Payah asyik pernah berit lagi kan. Asyik betul je ya. Sebab Allah masih beri kita masa yang panjang untuk kita hidup di dunia. Tapi mungkin RM50 lah perbuatan terakhir kita kan. Tiba-tiba Allah tarik nyawa kita lepas ya. Ajar kita lepas ya. Mungkin dengan amalan yang kecil tadi, subhanallah, nilai yang sangat besar di sisi Allah. Jadi kerana Allah, walaupun tadi bukan dalam bentuk duit. Contohnya air ya. Kita, banyak orang fikir sedekah air je, habis minum air habis buang air kan, buang kemih, hilanglah air tadi bukan macam bila air tadi digunakan bagi macam tadi menghilangkan dahaga kan, membolehkan kita teruskan bekerja, bolehkan tadi kan, dengan sebab air yang kita beri tadi, air minuman tadi, kita rasa tenang, rasa lega, kita bahagiakan orang kan. Sebab bila diberi minum, bila diberi makan, kita rasa tenang. Sebab kita sebut surah apa tadi surah Al-Balad.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Jadi Allah yang min ju' wa amanu min, yang menghilangkan ketakutan. Sebelumnya menghilangkan kelaparan dia tadi. Menghilangkan bila kita tak lapar, kita siap rasa tenang tau. Tapi orang Arab di tengah padang pasir kena kaum Quraisy tadi, satu kaum orang Arab tadi, Allah bagi banyak nikmat yang dihilangkan apa nama dia? Dihilangkan kelaparan dan rasa takut tadi bila kita dah makan tadi kan. Kita bila orang ketakutan, cuba bagi makan. Bilanya makan, dia akan tenang sikit. Ya, kita pun sama. Sebab kadang-kadang bila kita sedih, kita rasa guna gelana, rasa macam lepas putus, apa istilahnya tadi? Putus girlfriend, boyfriend. Kita break, kita break tadi nak break up dan sebagainya kan. Makan coklat lah apa semua kan. Makan. Kita akan rasa tenang kan. Sebab perbuatan makan yang bila kita kenyang, kita akan rasa tenang. Tenang, ketakutan kita hilang. Jadi itu cara kita kena faham lah benda tu. Jadi kerana Allah setakat dia ajak kita dapat kongsikan. Jadi sama-sama kita belajar untuk kalau kita nak betul-betul nak masuk syurga tanpa hisab, belajar untuk yakin dengan Allah. Jangan yakin dengan benda-benda kurafat atau benda jin dan syaitan, benda-benda jin yang kita bukan sebab minta tolong Allah, minta tolongan bomoh kan. Minta tolongan bomoh tadi yang menggunakan jin tadi untuk membantu kita melakukan perniagaan kah, untuk porah kita kacak pakai susuk dan sebagainya. Nauzubillah, jangan terlibat dengan benda-benda macam tu. Jangan jauh tak. Untuk bab melecurkan diri tak mungkin relevan dengan kita untuk kaum yang terlebu. Tapi wallahu alam, Bro Syah saya dah belajar tentang tafsir tak, mungkin ada orang yang lebih alim, lebih tahu, kita boleh cari tentang apa yang dimaksudkan melecurkan diri. Mungkin dalam konteks kita menzalimi diri kita, nauzubillah, sengaja mencederai. Tapi tak tafsiran kediri je, kita kena kembali kepada alim ulama kita, mu'alaf. Supaya kita dalam Islam mesti berguru. Sebab kadang-kadang apa yang kita faham sama sebagaimana yang difahami oleh guru-guru kita, oleh sahabat-sahabat, oleh yang diajar oleh Nabi kita. Kena ada sanad ya. Sebab setiap hadis yang sampai kan ada huraian, ada syarah. Huraian dan syarah kepada setiap hadis tadi. Jadi kita sama-sama nanggah. Dan kadang-kadang kita nanggah ada perbezaan pandangan. Ada orang tafsir macam tu, ada orang terjemah macam tu. Jadi ada perbezaan pandangan. Tapi kita bukan untuk berkelahi, tapi just sekadar memahami. Bila kita belajar perbezaan pandangan yang Allah telah takdirkan ke diri, ada perbezaan pandangan supaya kita tadi makin banyak ilmu kita, makin luas pemandangan kita, makinlah kita bijaksana. Jadi subhanallah, belajarlah untuk berusaha mengajak semua yang bersujud, sama ada kita lahir Islam atau mualaf, untuk bersama-sama belajar yakin Allah. Yakin Allah tengah nangga kita kini tu. Yakin Allah tengah nangga walaupun sedikit, walaupun kita tak bukannya kejar populariti nangga 100 ramai orang. Berusaha lagi, takut kelak punya terlalu ramai kan. Jadi kita sama-sama kita saling mengingat sama kita, jangan kesik kenal. Untuk saya dah mana kita join satu majlis ilmu, ramai orang dah, tapi balik saya dah rasa apa-apa. Saya dah terpanggil untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sama-sama kita usahakan. Jadi subhanallah, sekali lagi nampak gaya pengurusan masa Bro Syah sangat teruk. 37 minit terlajak sampai 10 minit. Apapun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala atas takdir Allah SWT, kita bertemu malam tu, walaupun secara online. Taklah hikmah Allah takdirkan. Allah telah cipta ilhamkan manusia, walaupun orang bukan Islam, yang menggunakan ilmu orang Islam, menggunakan ilmu matematik, ilmu matematik lah, terutama kalau komputer tu tadi. Kemudian kalau macam optik, cahaya tu pun orang Islam je yang mula mempelopori tentang cahaya terbias dan sebagainya, orang Islam. Tapi diperkembangkan oleh orang bukan Islam, orang yang bukan Islam, yang belajar daripada orang Islam terdahulu waktu zaman kebijakan Islam, terus belajar. Kita tak sip belajar, tak nauzubillah, kita tak perlulah belajar juga, sama-sama belajar. Jadi Bro Syah, insyaAllah dalam bidang komputer kita cuba mendalami
memahami benda tu. Tapi dialah masih on the surface, bukanlah pakar sampai dapat mencipta komputer sendiri, company Microsoft sendiri. Jadi banyak lagi yang perlu dipelajari. Tapi insyaAllah kita cuba melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Kalau semua orang jadi ustaz, siapa yang nak masak-masak, siapa yang nak baiki kereta, siapa yang ni kan. Jadi masing-masing kita ada kepakaran masing. Jadilah ni jadi kan, pakar dalam bidang masing-masing, tapi dalam masa yang sama kita ada keyakinan yang jelas siapa Tuhan kita. Dan kita pun asas kita, fardu ain kita sebagai seorang Islam, kena belajar juga untuk sampaikan Islam yang sebenar, yang kena. Jadi Muslim yang sejati. Jangan jadi orang Islam tapi Fatihah pun si hafal. Na'udzubillah, kita si maut macam ni. Sembahyang pun si jaga. Yang membezakan kita Islam dengan bukan Islam, kita jaga hubungan Allah 5 kali sehari kan. Tiang agama kita. Kena usahakan untuk belajar. Jadi malam macam tu dah pukul 10 sebenarnya. Seeloknya siapa yang susah nak bangun awal, bagus tidur dah. Pukul 10 atau pukul 9 lah sepatutnya. Kalau zaman dulu berusaha masih kecil-kecil mak bapak, nak senang bangun pagi sekolah, pukul 9 dah mesti tidur. Makin biak perlu budak-budak kan, perlu tidur banyak lagi kan. Kena tidur awal. Jadi kena Allah, itu saja yang dapat dikongsi malam ni. Kalau ada soalan, ada ke soalan? Ada soalan ke? Ada apa-apa soalan nak ditanyakan atau ada benda-benda yang nak dikongsikan? InsyaAllah kita boleh persilakan. Oh subhanallah, Kak Farida, Kak Nur Rashikin, semua dah join kita malam ni ya. Siapa seorang ni? Oh, Tuan Nur Razmi, jauh daripada Kuching. Subhanallah. Tuan Nur Razmi kita, adik Nur Razmi kita, insyaAllah ni bakal ustaz belajar menelaah kitab-kitab dekat IKMAS, Institut Kemajuan Malaysia. Institut Kemajuan Islam. Sekejap. IKMAS singkatan untuk apa? Tuan Nur Razmi, boleh buka mikrofon sekejap? IKMAS singkatan untuk Institut Kemahiran Allahu Akbar, tak ingat. Tapi di bawah JAKIM lah. IKMAS di bawah JAKIM, nanti kita cek lah. Ni satu kat Sarawak ni lah, siapa yang nak belajar agama, institut yang formal yang mengeluarkan sijil dan diploma untuk pengajian Islam, kita ada IKMAS. Kalau yang UIMAS, UiTM, dia orang ada pusat Islam dengan pengajian Borneo. Kalau UiTM, itu yang ada keluar pengajian Islam lah, pengajian Islam. Ni insyaAllah apapun, insyaAllah sama-sama kita belajar untuk yakin, seyakin-yakinnya Allah. Bila kita yakin dengan Allah, insyaAllah semua yang selainnya akan datang menyusul. Bila kita yakin dengan Allah, kita akan buat sebaiknya, kita akan cepat bertaubat. Bila kita buat dosa, kita cepat bertaubat. Kita tahu Allah tahu hati kita, nampak apa yang kita nampak, kan? Dengar apa yang kita dengar, dia tahu semua. Tahu Allah Al-Alim kan? Yang Allah yang Maha mengetahui kan? Jadi kita kena belajarlah, kena belajar untuk sentiasa yakin bahawa Allah sentiasa melihat, mendengar isi hati kita, melihat walaupun gelap sekalipun dapat tengok segala-galanya lah. Memang dapat lihat walaupun sekecil macam mana kita nak sembunyi pada pandangan manusia, tapi bagi Allah semua akan dicatat. Malaikat sentiasa mencatat. Ada 2 malaikat, Atid dan Raqib. Raqib yang sentiasa mencatat semua amalan dalam buku amalan kita. Dan kita pastinya akan dihisap atas segala dosa yang kita lakukan. Jadi kena Allah tahniah buat semua yang hadir. Berusaha respect bagi mualaf-mualaf. Satu dorongan juga untuk berusaha untuk sentiasa mencontohi mualaf-mualaf kita yang istiqamah, yang walaupun susah sebenarnya, hidup sendiri susah, tapi kita dapat tengok sendiri kan. Walaupun hidup kita masih nak membantu orang lain, masih berusaha untuk hadir majlis ilmu tadi, ambil Grab, ambil Maxim. Kita yang lahir Islam tadi, ada kereta dan sebagainya, susah nak pergi majlis ilmu. Na'udzubillah. Bila ada orang-orang yang datang ni tadi, ni kita kena belajar daripada mualaf-mualaf kita, insyaAllah. Jadi kena Allah, semoga tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat, semua dirahmati Allah. Kalau tak ada soalan lagi, atau kalau datang soalan kemudian, tu kita gunakan Telegram kan, dalam grup kita boleh tanya grup. InsyaAllah kalau kita tahu, kita cuba jawab. Kalau kita tak tahu, kita akan cari. InsyaAllah Imam Bahagia Miri ke, nak tanya mufti ke, kita akan tanyakan kalau tak dapat cari jawapannya lah. InsyaAllah. Allah itu saja. Kak Zani pun ada juga. Subhanallah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi itu saja daripada Berusyah. Semoga kita dirahmati Allah. Kita akhirkan semua majlis ilmu kita. Pastinya ada salah silap dalam yang apa yang disampaikan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah As.
boleh belajar untuk hafal nanti ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa. Waalaikumsalam Ustaz. InsyaAllah. Ya, Waalaikumsalam. 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 Subhanallah. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Semoga kita dirahmati Allah. Minta ampun dan minta maaf. Sama-sama kita tu. Kalau ada antara kita yang ni, kita doakan semua. Kita doakan semua. Semoga sihat, sejahtera, tenang pergi dengan tenang. Hari ini mungkin kita masih dapat bertemu tapi kita tak tahu kan esok lusa apa berita yang sampai kepada kita. Tapi syukurlah kita ada circle kita. InsyaAllah kita akan bersama-sama lah sampai ke jannah nanti. Kita akan ikut bersama nanti insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Kak Nurain. Subhanallah. Kak Nurain, moga bersabar. Tadi kita jumpa kan. Okay. Sama-sama insyaAllah. InsyaAllah sabar atas segala ujian. InsyaAllah kita boleh dapat syurga tanpa hisab kalau dapat sabar atas segala ujian. Apa yang Allah tentukan insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum. Minta diri dulu. Mohon saya end chat untuk semua orang. Di video. InsyaAllah kita akan sediakan rakaman nanti. Assalamualaikum.